hall ke? Pukul 2.30 Crystal Clear. Barang-barangnya ni. Okey. Okey. Kita ni tak ada barang-barang. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kerana masih lagi berada di sini untuk terus menyokong rakan sekerja anda daripada jabatan dan fakulti masing-masing. Jadi untuk sesi petang ini kita akan ada 9 kumpulan yang akan membentangkan projek mereka di depan juri profesional kita. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput kumpulan yang pertama untuk petang ini, kumpulan Crystal Clear dari Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dipersilakan. Tes. Ini 18 belas. Panjang. Seorang je? Seorang je. Yang lain kalau kan soalan kita naik. Okey. Betul ni? So nak pakai ni ke nak pakai ni? Pakai tangan je lah. Pakai tangan. So sekarang masa ada 4 minit lebih lagi untuk persiapan. So kena Start dah tunggu. bercakap. Pada bercakap dia akan tukar kepada 10 minit. Ataupun kalau nak start sekarang pun boleh. Okey. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum and very good evening to our distinguished panel of judges and participants. My name is Siti Zarina binti Yaakob from Crystal Clear Group, and today I would like to share our QIT project related to fall safety. We are working under Universiti Malaya Medical Center, which is one of the renowned teaching hospital in Malaysia. This is our vision and mission. These are 6 course value to be adopted by the staff of UMMC in giving treatment and care to the patient. Client charter, and this is our organization chart. And a little bit about inpatient pediatric care unit. For your information, inpatient pediatric care unit UMMC is located at the complex Wanita and Kanak-Kanak, which has a total of 8 inpatient ward and 1 outpatient clinic. Our patient range age is from birth to 18 years old, but certain cases is beyond that age, especially those required care and expert from subspecialties team. Our group name is Crystal Clear. This name chosen because of the meaning of crystal clear itself, which is unambiguous, easily to understood, and completely transparent. This meaning also should be provided, should be in everyone of the team members to hold it. The color of the crystal has their own meaning. For the red one is strength in the to face the challenges. The blue one is understanding. Yellow is thoughtful and precise idea. The open hand in the logo represent that our team is open-minded and always looking forward. While the hand holding crystal is means that our patient will get the best treatment and care from us. This supported by our safety motto, priority, your safety is priority, our priority. So this group led by pediatric nursing team. So this is our meeting record with total of 10 meeting.
So ladies and gentlemen, to let's explore our journey to accomplish this project. Like others, we start our project with identifying the main issue. So we start our project with identifying the main issues highlighted in pediatric unit. First is fall, and the second highest is a medication error. And then we choose fall incident of our project, which is fall incident. And to brainstorm our problem, we table out factors associated with fall using Ishikawa model. And from there, we select the main issue that we're going to focus on using smart tool. We prioritize problem that does not involve budget and need to deal with others department first. So we think that something involve budget might delay our project. So the first problem that we choose is efficacy of assessment tools because this score produced by the assessment will give us idea for the next intervention. So meaning that if the tools wrong, the intervention also will be wrong. To start this, we did a literature review to look for latest information and evidence base related to fall. So we use latest evidence-based practice published in July 2022. The score actually has a sensitivity 87% as our new tools to compare with our old scoring method. So this is to see the effectiveness of our current tools that we use. So we found out that the score falls under high risk group is 67%, higher compared to only 5% if using old scoring method. So with this data, we change our assessment tools. So the second problem is focus on poor implementation by our staff. So we also understand that this problem is partly contributed by the poor assessment of the risk level, outdated of the scoring method that I mentioned just now, and inexperience of the staff. So the last problem is the lack of awareness among carer and staff. As we know, most of a pediatric patient will be accompanied by a carer and required them to understand the fall risk and interventions that we are going to implement in the ward. And most of our patient is developmental age who are very active and not aware of the limitation. Hence, we choose to increase their awareness to help us to reduce the fall incidents. So finally, we made decision that these are our focus of project to reduce fall incident as table out in Ishikawa 2. So our focus are lack of awareness among carer and caregiver, outdated fall risk assessment tools, teaching material, and poor implementation of fall prevention. So we focus on reducing fall among pediatric patients. So we plan our tasks using a PDCA cycle. Okay, this is our Gantt chart. Right now we are at the sharing and standardization phase. So we have our baseline data to compare with our outcome. So we have total of 12 incidents up to August 2022 before we implement the teaching module to our patient. So from there, 91% from the cases is true fall, and about 50% of them were injured, such as having head injuries such as hematoma, bleeding, bruising, and another 50% has no injury. These actually related to developmental risk of fall. Okay, the factor is actually developmental age contribute to this 50%. So and 50% actually happen while carer is away from the children. So that the data that we have to compare. So this is our previous model of good care. Later I will explain.
So our improvement strategy, we start with a literature review that I mentioned just now. And our general objective is to reduce rate among pediatric patients. Specific objective is to reduce severity of injury from fall incident among pediatric patients. Secondly is to implement validated pediatric fall scoring tools and intervention. The last one is to increase awareness among carer related to fall preventions. So we believe with this specific objective will help us to achieve the general objective. So location for our program is at the ward pediatric UMMC. Inclusion is those carer and patient admitted to pediatric ward, as well as the nurse working in pediatric ward, while the exclusion criteria is those admitted in intensive care unit. This because of most of the caregiver is not around and patient is taken care by the nurses. So measurable indicator, for measurable indicator and our aim, we target, our target we've set as a MPSG, Malaysian Patient Safety Guideline 2020, which is a percentage of patient fall will be reduced every year. The second target is awareness among carer. So we aim 100% of the carer receive education during the first 24 hours of admission, and those poor understanding to be re-educated. The third one is, the final one is we ensure that 100% of our staff working in pediatric unit are competent. This is very important. If not, we can't educate the parent as well as to see the outcome. To support our project, so we did several data collection. As I mentioned before, we look at this iAduan system as well as the RCA report to see the factors associated with the incident. We also did a competency assessment for our staff and collect feedback from the caregivers to see their awareness level. And at the same time, actually, we validate our education material. So strategy for change, we use validated assessment tools. We create a QR code for parents' awareness. We do validation study, and then this implemented by teaching competency and review of the document. So this is our conceptual framework, and based on this, we believe that by assessment tools and intervention, it will increase the nurses and carer awareness to reduce fall. This is our form that we use to assess patient. We also simplified standard instruction for our staff as well as staff nurse as well as the PPK to refer. The aim here is to provide suitable bed for standing children. As we know earlier, the wrong bed selection also will lead to fall and will cause serious injury, especially those fall from this height of cot. So from this project also, the effectiveness of our assessment tools help to increase people awareness, whereby we can see more signage reminding us about fall, and those patients with high risk fall will be used special tag on their hand or leg. This is our QR code to teach patient and carer. This will be done by our nurses. And along the way of this program, we learn a lot that the literature review, from the literature review, we suggest that we should focus on developmental age model rather than just basic education. So we develop modules that can covers all age for newborn, toddler, school age, as well as teenager. This module now is under phase of content validity by fall committees, UMMC, as well as consultant of pediatric department. So these are the new model of teaching material.
And finally, our model of good care has changed. So with selection of appropriate equipment and accurate fall assessment tool will lead to appropriate intervention delivered to our patient using education module. And so far, we got approval from the UMMC 4 committee on the 5th of August to use our new tools, and we implement it on our patient starting 1st September 2022. So these are the outcome. So from the graph, actually, we achieve 100% of our staff already got education related to new model of good care, and also, and based on this graph, even though our aim at first is to reduce severity of fall and not the numbers of incident, we managed to have no fall at all since we have started in September 2022. So what we can conclude here, if no incident significantly, means that we have no severity that we have to worry about. So we also did survey, and 98% from the carers say that the module actually increased their awareness, and 86% actually understood with the module. Finally, we believe that the journey of this project has taught us a lot and still needs some improvement. First is the competency evaluation. It needs to be done every 6 monthly. It's very important to ensure that our staff are good in deliver the module. Next will be April 2022, and the total, and for the carer receive education, we plan to have, we already create a manual module because we have this is to cater those patients who are maybe not very good in technology, so that they can learn through a manual module. The last one is to assess the carer awareness. Right now we are just using survey, so we plan in the future to have to look for a validated instrument to assess carer awareness. So far we still looking in good tools instrument to be used in Malaysia. So the last one is, the last slide is, we also think that there is a copyright issue in our pictures, so that we change our module to the previous one that I show you just now. And the last is to have Dwi Bahasa for our module. So we plan to do in Malay version. Okay, with that, I end my slide. Thank you very much. Okay, thank you and congratulations to the Crystal Clear Group. So far you have a good introduction to the organization and to the group, but you have in the slide number 10, you can put the percentage of the attendance to the meeting. That one can be concluded more easily when we look at the slide number 12. You have already stated that 7 problem that has occurred in 2021, and after that you have choose two problem. Problem number 1 and problem number 2 regarding the fall and regarding the medication error. Okay. After the okay, after you have sort out 2 problem, in the slide number 14, why is it number 14, 1-4? In the selection of final problem using smart tool. This one. Yeah, this one. Whenever you have already selected two main problem, I just want to ask why you list out 5 other problem after you have selected 2.
supposedly from the two problem that you have selected. From the you- main problem. Yeah. Meaning from I the- have to see which problem that I have to run first. Yeah. Okay. Should be two problem that you have to compare whichever. Which one we want to start first? Yeah. Okay. Not listing all of This the one is problem. related to fall only. I think we maybe we do just for fall. Okay. Okay, another one in slide number 51. I just want to suggest to 51 related to the letter that you have received for approval. 50, yeah, this one. So The next best time, to attach to the input. letter Okay. inside the slide. Okay, and more further improvement that you can add it is on more on the project benefit, and drill down the costing that you have saved throughout the project after reducing the fall before it is 18 to 0 incident. Okay, that is the comment for me. Okay, thank you. Okay, thank you. Congratulations on the team of Crystal Clear. So, Siti Zarina, you as a team leader, is it? Yes. Okay, I also agree with the judge, my friend, that have mentioned that the flow from the 7 problem, and then you just to pick up the only 2 problem, and then you have mentioned before you do observation again about open the budget, is it? Open the budgets. Mean from the 7 you choose 2, and then you Okay. pick up again the 5 numbers, opens the budget, in fact of the budget, is it? And then that's not the true flow, It's not a good flow in the QC story, I mean. So you have to make correction back, okay? And then again about the tools for the Ishikawa. Can please open the Ishikawa? I hope you will look up back at the first basic 7 problem. Then you choose how many you reject 2 numbers by filtering it. Okay, this one Ishikawa first. Okay, let me try to do a correction for this. Okay, actually Ishikawa in the front head of the fish, okay, is a statement of the problem. Should be in the negative form, not in the positive form. Should remember all of those themes must be remembered when you use the Ishikawa, especially for the PDCA method. You must put in the statement of problem in front of the fish head. Okay, mean fall incident. Okay, that one is the It's a negative problem in negative statement, is it? Right. Okay. Then go to Ishikawa 2. Ishikawa 2, there's another one. Okay. Ada? Oh. Okay. But as what I receive here is a... Actually, You do a correction? Yes, we Oh, make I correction. see. We realize that we are Okay, actually in wrong direction. Okay, your awareness are very good. Okay, so you are learning, In the head of the fish, you must put in the negative statement, okay? For the topic of the project must be positive statement, okay, reflect of the fall incident. That's true, okay. And then, okay, when I see this project, the sequence of the QC story is not smooth, okay? That's what I told before, after the Ishikawa, if you want to do something comparison with the problem from the course root has interrelated with among others factor, you can go to Pareto diagram, okay? But be careful, Pareto diagram is only for the very experienced team to use it, okay? But it's very, very powerful tool. And then you straightforward go to the tree diagram. From the tree diagram, you can sketch up and explore what is the action should be taken for every single of the problem. There must,
it's the right way lah to show off the more crystal clear. Okay, okay. Then as what I see, this project is not. I am going to search what is the power of this project. Ini bukan kaling-kaling. Orang mau cakap project ini, this is not a kaling-kaling project. This is a very good project. Okay, but they want more keyword to educational in terms of the medication and the fall incident case. Okay, for your fall awareness and presentation program, you are using the QR code. I agree. Okay, that one is very good. But please, don't just put a statement only. You must put some picture that can occur the incident, the incident of falling. You put so much picture better. People learn quick from the picture, pictograph, whatever, rather than the statement only. Okay. Okay. So that one is for improvement for your QR code fall awareness and presentation program. Another one is I don't see any seriousness. You just pick up all the data, numbers, and then put the MSG. MSG is good. MPSG 2.0 is a good data that mention much less or more or equal than 5 per 1,000 days. Numbers of fallen, but your team not clearly show off how many number and then how seriousness that incident can happen in the hospital. You must show off. Okay, this is a hospital case, but you can pick up from the prehistory incident or the prehistory data. Then you must relate it to the sing and dollar. Must related to the sick and dollar, not just a fatality, Must related to the what we lost from the fallen incident. Yes. The cost of let's say patient have to stay in the ward. The cost is one thing. The cost of money. Yes. They related, right? And then prepare by the hospital to remedicate, to cure balik. Jadi benda-benda macam tu yang you must show off. Kalau tidak, benda ni, this project akan be biasa-biasa saja. Penat saja. Tetapi pada saya, this project is very, very good. Okay. Try to show off all the incident, the fatality, if have lah. And then the cost they incurred and how seriousness happened in the hospital, in your hospital, in the other nation hospital. Okay? Try to show off that one. Then all the participation will all right. This is a very serious. Okay. Okay, that's my advice. Okay, thank you. Thank you for all judges. Terima kasih kepada kumpulan Crystal Clear. Kemudian kumpulan seterusnya, saya menjemput Sonic Blooms dari Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dipersilakan. Thank you, Chairperson, for the kind introduction. Good day to panel of juries and everyone present here. I am Jesudha Marimuthu from Sonic Bloom's team.
representing Biomedical Imaging, Universiti Malaya Medical Center. I would like to present our project title, Motion Artifact in Breast Ultrasound. These are the contents. The organization we represent is helmed by our director, Professor Dr. Nazira Binti Hasnan, and it's assisted by 4 deputies in various fields. This is our vision and mission. The Department of Biomedical Imaging provides clinical services in the area of imaging, and breast ultrasound is one of its integral services. Ultrasound uses non-radiation high-frequency sound waves to produce breast imaging. This is our ultrasound machine where we apply gel on the transducer, then we scan on the patient's breast to acquire image. That's an example of the image. This is our QIT organizational chart. For this project, we form a team comprising 5 members. This is our logo. The pink color represents women's imaging, and purple color resembles of creativity. The ultrasound machine is used in the project. And the group was officially acknowledged by our department's head. This is our proof of our meeting attendance. Our Sony Bloom's team members are selected based on the evaluation performed, who scored above 60% in the evaluation, and they are selected into our team. We use PDCA to carry out this project, and our Gantt chart here outlines our progress beginning 2021. Moving on to problem selection and target. Our department receives an average of 80 patients for ultrasound daily, in addition to 30 to 40 patients for ultrasound breast. Therefore, the team members got together and listed 5 problems. The members then voted and evaluated the problem using SMART criteria, and the summary of the evaluation showed that difficult to produce good quality images without motion artifact during ultrasound breast got the highest. The team then defined the problem using SMART criteria. Given the high prevalence of breast cancer, 1 in 30 women, the shortlisted problem will need improvement because presence of motion artifact will hinder cancer diagnosis. However, we have problem with our current workflow during breast ultrasound, whereby patient discomfort and frequent movement during scanning due to the patient's positioning. And 95.7% of staff agreed that motion artifact is visible on ultrasound images. What's motion artifact? How does it look like? Artifact is a defect caused by human or manufacturing errors. Motion can be defined as a change of position. Ladies and gentlemen, the picture on your left is an example of recreational photography. Blurred image that occurred when image was captured while the cyclist was moving. That's an recreational photography. Same applies in ultrasound. During capturing or acquiring the breast imaging, if patient moves, it looks blurred area or margin as shown with red arrows. So we might miss cancer diagnosis here. This is normal image appearance with uniform brightness and clearly visualized structures. This is a summary of terms used in this presentation. To better understand the problem at hand, we use 5W1H. What? Motion artifact. And how to eliminate to create supporting device. The current issue of motion artifact in breast ultrasound needs to be improved. And by undertaking this project, we aspire to reduce motion artifact occurrence by 80%. And this is particularly important because of its various impact to our stakeholders that are listed here. Therefore, the objective of our project was to reduce motion artifact in breast ultrasound images, and we aim to develop and evaluate the effectiveness of a supporting device that can increase the comfort level of patient and staff. Moving on to analysis of opportunities for improvement. We use Ishikawa fishbone diagram to identify possible causes for motion artifact in breast ultrasound based on 5 categories: people, method, environment, money, material. We verified all our possible root causes. We accepted poor patient cooperation, operator dependency, poor ergonomics, no suitable supporting device, expensive materials for immobilizer, and insufficient funding as root causes. As for environment, we rejected altering the temperature of all air conditioning. However,
We accepted unavailability of warming pads as a possible cause. The accepted possible root causes are shown in Ishikawa 2 diagram. Moving on to creative and innovative solution. This is our benchmark, the choice of our support, which is used during breast ultrasound in UMMC and supporting devices used in 3 other private institutions. We have listed several solutions to address the root causes. And one of the solutions was to create an immobilizer using recycled sponge, PVC material from DIY apron, and gel packs named Easy Insert 1. We then evaluated Easy Insert 1, and from the feedback that we obtained, we rejected as it was not suitable because through the pilot study on 11 patients, we discovered it was too hot and direct contact to patient. However, we found that placing Easy Insert 1 under the patient's shoulder during scan can prevent motion artifact. Therefore, we accepted this solution. We also accepted the solution to use Easy Insert to overcome poor ergonomic stuff. As for no warming device, we suggested to increase the room temperature. However, ultrasound machine temperature rose. Hence, we rejected. Instead, we used warm gel pack on the immobilizer to make patient feel warmer. Therefore, we accepted the solution. To overcome the monetary issue, we accepted the solution to use locally sourced materials and obtain funding from our department. We also accepted the solution to increase hands-on sessions and attending training to overcome differing staff competency level. We are accepting all solutions except increasing the room temperature as it is beyond our control. Moving on to strategy of implementation, we apply Donald-Median framework to eliminate motion artifact in 80% of breast ultrasound images. This is our methodology. We exclude patient with diabetic history in this methodology. For action plan, we apply 5W1H. We receive the current workflow based on model of good care. To improve the current practice during breast ultrasound, we refer to the model of good care and identify areas that could be improvised. Moving on, we identify 5 steps of process of implementation. Starting with Insert 1, we redesign by replacing the device's inner material, added external pouch, and replaced gel packs. The gel pack was heated in microwave for 2 minutes in high, and the temperature recorded 39.3 degrees Celsius. Then it gradually reduces to 27 to 30 degrees Celsius, which is within the examination time where the patient comfort level is the same. Our improved Easy Insert 2. And it currently costs 80 ringgit, which is cheaper compared to the one selling in the market. Training were given, staff were empowered. We conducted a survey among staff and patients to obtain feedback on Easy Insert 2. Moving on to monitoring and standardization. We made changes to our current workflow for the breast ultrasound by modifying the model of good care. And this modification only requires an additional of 3 minutes where we warm up the gel pack and place under the patient's breast. Let's watch a short video. We then obtain feedback from patient on Easy Insert 2 to determine the final outcome of this project. Moving on to project outcome. 90% of the patient gave positive feedback on Easy Insert 2. We also evaluated the effectiveness of Easy Insert 2 in eliminating motion artifact and improvement on staff ergonomy. The results showed that the device was able to totally eliminate motion artifact in all the images produced by 40 members. And 82.5% of the respondents showed improved ergonomy. We managed to eliminate the motion artifact. We're proud to share that we have achieved what we had initially aimed for, in fact, 100% optimum image quality. At 200 grams, Easy Insert 2 is lightweight and can be easily transported. We were second runner-up in our recent competition in the department. To summarize, Easy Insert 2 is cost-effective, lightweight, and can eliminate motion artifact and can improve patients' comfort as well as staff's ergonomy. However, like good things, our immobilizer also has limitation. Our plan is to create more immobilizers to reduce scanning time and use them in different group of patients. We plan to purchase and place a microwave in the clinical area to reduce the travel time. We plan for spin-off project with other hospitals and patent Easy Insert 2. In conclusion, Easy Insert has proven to eliminate motion artifact. These are our references. Lastly, we would like to extend our heartfelt gratitude to following people who had helped in the success of this project. Thank you. Thank you and congratulations for your project.
Okay, I just have 3 questions about the project. Okay, one for improvement. At the meeting attendance, can you? It's better for you to show the percentage of the meeting attendance. And have you done the benchmark to other center, specifically for the device that you have used? Thank you for the question, sir. Actually, we had a benchmark where we compared with other hospital on the device what they are using. Okay. For the benchmark, I can suggest you an improvement. You can show where the benchmark has been done to others to state in the slide, so that we can clearly see that from who you have been benchmarking. And another one is about the target setting. You have stated that your target setting for the project is 80%. I just want to know what is the justification for you to decide on the 80% that target setting has been set. Any justification why you choose 80%? That's how we study in the schools. We say 80% and above is A scored. So I thought. Okay. In the future, you have to justify why you got the 80%, or you have any journals that show the motion artifact should be less than 80%. So you can use that one, or you can get the from the head of the department that agrees to get the target setting of 80%. Okay. Further improvement that you can do is about the benefit of the project in terms of time, cost, workforce, and so on. That one you can add some value creation for the project. And lastly, maybe you can add some more of your flow charts before and after the using of the, in terms of timely that you can save from the project. Okay, so congratulations for your project. Thank you. Thank you, sir. Okay, congratulations to Jai Suta, anak perempuan Marimutu, as a leader of the team for the Sonic Bloom. Okay, so amazing. This project is so as what I see, all the tool that we need is here. All the data that being collected is very marvelous. Okay, so never mind. Anyway, congratulations. Thank you, sir. Thank you. Betul-betul sebenarnya, truly sorry lah. Who is the inventor of this project? We all. Ultrasound team. Yeah. Ultrasound team. Actually, we all invented, right? We are all working. Yeah, right. We are Don't working. say We are you. facing the Yeah. Okay. problem. Don't say only Jasuta. I'm waiting for the wrong answer. We These all- our team group, team group projects. You have been done. Okay, marvelous project. Okay. Anyway, did the team refer to any competent medical person, which improve? Which will verify or validate the project is safe to be used? Did the team go somebody else or others, anybody of organization that have the competent person who will improve or validate your project that is safe to be used until now? OSHA? Yeah, come on, speak up. No, actually, how we verify the effectiveness of the easy insert is we have radiologists. Okay. Okay, also part of the scan. So they said it's good. Just saying, but no statement. Yeah, I in think written? You should go and find somebody or To verify. anybody that very competency in this medication method,
to get approval, safe to be used. It is a must. When you enter some convention, it is very useful. We use as a tool and evidence that you have your product is safe. Approval. Yes. HOD approval. Okay. And then you have shown the test in the slide 48 tests. Come. 48. Okay. I'm looking for the real progress, because you cannot found last of the invention, ini sudah siap, dah jadi. Okay, finally, no. Actually, in the invention, they must go to very hard way. There is what we call uji kaji 1, uji kaji 2, uji kaji 3, then final. Okay, everybody are happy because we do much improvement. Okay, like this, ticks, 2 hots in uncomfortable, short and long. That one you find when you use easy insert 1. Yes, and then you go along more, do some improvement, is it? Until you get the final product. Okay, so congratulations. Anyway, you have to do some more correction for the tools that you're being used. I don't have much time, that one, but please see back all the QC tools that you'll be used. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you all. Terima kasih sekali lagi daripada kumpulan Sonic Blooms. Seterusnya saya menjemput kumpulan Symbidium dari PPUM. Dipersilakan. Testing. Assalamualaikum and good afternoon to everyone. I am Hayati from Department of Biomedical Imaging, UC Malaya Medical Center, and I'm proudly represent my other team member here in delivering our quality improvement project titled Imaging in Polytrauma, No Suitable Positioning Device for Foot X-ray. And this is our hospital vision and mission, and these are the contents of my presentation today.
For introduction in emergency department, more than 250 X-ray cases of food are done per day, and this is normally come from polytrauma patient where they comes in unconscious and uncooperative. Thus, our aim is to provide the fastest, safest and effective assistance while maintaining a good quality of food X-ray images. As food injuries is common cases in emergency, while to maintain and achieve a good food X-ray for polytrauma patient, the users of the current sponge and sandbag give the radiographer a limited function. So our idea is to invent an immobilizer especially for food while improving patient care and optimize image quality. We apply PDCA approach in conducting our project. Based on literature research, it's found that food injuries is common in multiple trauma patients, and the study shows that radiographic technique remain the most optimal for visualizing the food anatomy. As I mentioned earlier, this is the current technique for food X-ray examination where we use multiple sponge and support in performing food X-ray, and this struggle both patient and radiographer during the procedure. We did some data analysis of our lower extremities retake in Department of Emergency where both shows that technique and which is positioning and centering give the highest percentage. Before we go further, allow me to introduce our team members where we initially a survey had been conducted and whoever scored 80% and above was selected in conducting this project. So this is me and my team members. We call our team as a C medium where it refers to as a boat or kit. This is organization chart for our quality improvement project where we have our project advisor, coordinator, our facilitator and the team members. For reference, this is our Gantt chart throughout this project. And while we're dealing with new SOP during COVID, we had to maximize the users of the WhatsApp chat and online Zoom, and after we had a chance to do face-to-face meeting, we were able to sit down and discuss further for this project. This is some documentation and letters of approval from our department while conducting this project. Moving on to the project selection and definition. Firstly, in identifying and selection of project problem, we have listed 5 problems, and this problem had been evaluated by each of our team members and advisor. And based on the SMART criteria, which is evaluated based on specificity, measurable, achievable, realistic, and time-bound, it shows that problem number 2 scored the highest number. And finally, we come up with a problem statement, no suitable positioning device for food X-ray among polytrauma patients in the Department of Biomedical Imaging, UMMC. We're using 5W1H approach in defining our problem definition, as the problem is difficulty in positioning food of polytrauma patient in conducting food X-ray mainly in emergency department, and this trouble both patient and radiographer as no suitable immobilizer for the procedure. So the idea is to invent a suitable positioning device for polytrauma patient that are undergoing food X-ray. These are definition and terms throughout this presentation. As for general objective is to invent a suitable food X-ray positioning device for polytrauma patient, standardize the usage of new food positioning device, reduce retake rate of food X-ray, and increase patient care during the procedure. Our goal is to reduce 40% retake rate using new invention of food X-ray positioning device among polytrauma patient. In opportunity improvement analysis, we apply Ishikawa fishbone diagram in identifying our root causes, where we divide it into people, machine, material, budget, method, and environment. And these root causes have been verified by our team members, where we accepted and rejected few root causes. And finally, we have come up with second Ishikawa diagram of final root causes for our project, where there is no suitable positioning device for food X-ray among polytrauma patients. So what is our creative and innovative solution or implementation? A solution was determined based on Ishikawa, based on the root causes of people, material, method, and budget. And based on the root causes of people category, we had accepted no standard technique and radiographer skill differ while performing food X-ray as one of the solution. Under the material category, unfortunately, as we developed the first version of lazy food and we tried to find patient, it is found that the material is fragile and thus not suitable for heavy work, thus this was rejected. So we changed to a more durable, stable, and comfortable for patient, and this solution was accepted. And under the same category of material, we invented a second version of lazy food, where this version of lazy food, which is smaller in size and there is slot for image receptor, thus this decision was accepted. In method, both risk cost was not approved, and for the budget, the cost for this invention is just below 500 ringgit, where the second version of lazy food will just cost around 250 ringgit, hence we accepted the solution. Listed here are the 3 solutions that we accepted and 5 rejected. And we also using donor business model for change throughout this project.
So, ladies and gentlemen, I'm proudly present to everyone our innovative solution for the project called FlexiFood, where we had come out with our first innovation of FlexiFood, where we use acrylic plastic for the material, and sadly it is broke, so we changed to second innovation of model, where we change it into wood material. So as I mentioned earlier, this is the first innovation of FlexiFood, and this is the second innovation of the FlexiFood, where these changes involve the changing of the material from acrylic plastic, where it is fragile and not suitable for heavy works, into wood, where it gives good stability, durability, and suitable for image receptor. Plus, we added a handle for the user and the cut outer part of FlexiFood, where it provides safe in terms of hygiene for the patient. As mentioned before, the cost for the FlexiFood is just RM250, which is much more reasonable compared to current price for the multiple sponge and sandbag that is being used. This is process of workflow before the implementation of the FlexiFood, and for the implementation, we have done hands-on training, CME session, and video sharing to the users of the FlexiFood. And this is after implementation with the FlexiFood. Apart of providing hands-on training to the others, we also provided an informative pamphlet on how to use this FlexiFood, and we uploaded the video on the YouTube. Check it out, guys. Besides of providing support to polytrauma patients, FlexiFood is also suitable for wheelchair patients. Allow me to share a quick video on how to use this FlexiFood. Moving on to the methodology, we using cross-sectional study design, where we did patient interview using pain score scale, radiographer, and also radiology survey. So this is how the data collection was collected. And for the methodology, we are using patient pain scale, where it is divided into 9, mild, moderate, and severe. Second, for the radiographer survey, we did online, and 10 questionnaire in the Google survey form need to be filled. And third, for the radiology survey, we provided a survey image evaluation of criteria set, such as diagnostic value, image quality, artifact, and overall quality. For monitoring and standardization, we are able to achieve no reject image of patient that using FlexiFood, and none of the patient experience severe pain while performing foot X-ray with this FlexiFood. A pamphlet on how to use the FlexiFood has been published with an attached QR code or video in YouTube for reference, and training session is provided for the radiographer. For the project outcome, as we measure patient pain score using the pain scale, most of the patients show mild result while doing foot X-ray using the FlexiFood. From the radiographer survey, every single of these criteria shows a good percentage. And from the survey that we conducted, it shows that by using FlexiFood, give a 73.3% severe condition to the patient. And in terms of artifact, majority of the radiographer agreed that the FlexiFood left no artifact on the images. And in terms of time saving, FlexiFood able to reduce 50% of time while performing foot X-ray for polytrauma patient. In radiology survey, for every criteria of diagnostic value, image quality, artifact, and overall performance shows an excellent result. And zero image retake of foot X-ray using the invention. Thus, our goal is achievable. While comparing retake analysis result in year 2021 and 2022, thanks to FlexiFood, as it able to reduce 40% of retake analysis on technique in performing foot X-ray among polytrauma patients. In conclusion, FlexiFood is reliable foot positioning device for foot X-ray, able to optimize image quality, and patient care was improved. In summary, our FlexiFood invention able to reduce retake analysis, improve patient care, and image quality of the foot X-ray for polytrauma patient is optimized. Our next plan, which we already plan to apply double-coated waterproof layer on the surface of the FlexiFood, change the material, and put a sponge cushion at the footrest. And we plan to patent inclusive right of our design to Intellectual Property Corporation of Malaysia. This is what we plan to achieve next. And these are the overall members' achievement, where we did self-survey before and after performing this project.
And while we aiming for the best for this project, there's always a room for us to improve, where we did find that lack of research study and sample size is small and lack of training on the users of the flexi food. Again, we would like to show our gratitude to everyone in our Department of Biomedical Imaging, UC Malaya Medical Center. And with that, thank you. Okay, thank you very much for your presentation. Group Cambidium. Cymbidium. Cymbidium. What is it? Cymbidium. It refers to a boat orchid where the clopa is considered as 5 petals, so it resembles teams. Okay. First of all, the basic thing, I want to ask to the group to open up the PDCA slide. As Cik Jainuddin told before this, because PDCA on slide number 8. Okay, the PDCA cycle, the P should be on the right upper corner, not on the left upper corner. Okay, for the standard of the IT project, the PDCA should be on the right upper corner. So, and after the PDCA, we as a jury will see a gunshot after the PDCA. But you have the gunshot, but not after the PDCA. Is in a wrong position. Okay, so slide number 19. You should have a gunshot after the PDCA, okay? And the gunshot you have to look at back, because there are plan that is not usually can be planned as something that is same as the other things. For example, you cannot do the problem selection before you got the simultaneously. You cannot do all the activity at the same time. That's why we see that it's like a kuih lapis, but it's not suitable for it to do it simultaneously. Alright. Okay, one part and another, because you cannot do the change or monitoring before you know that you have collect the data or do the analysis. So it's not very correct about it. Okay, in slide 33, I think it should be nice if you can describe the project in 5WNYH in a more attractive way to show all the image that related to the description that you want to tell. Sure. And then on 33, the relative objective to the client charter, you should include the relation with the objective with the client charter and organization vision or mission, so it will looks more compensate when you are doing the project. Okay, do you have any benchmark for doing this project? Kalau mengikutkan berdasarkan pengalaman bekerja di trauma, permasalahan yang timbul adalah benchmark kita. Kemudian kita pertukaran pendapat dengan radiografer institusi luar. Jadi belum ada lagi alat khas untuk politrauma bahagian kaki. Jadi itulah kita ingin menjadi benchmark kepada institusi yang lain. If you done the benchmark, you should show it in the slide. Okay. From where the benchmark has been done. Okay, terima kasih. Okay. And 40% of the target setting is very interesting to me, because you have to give me the justification why you choose the 40% for your target setting. Okay, actually we said our goal is 40% because we did a pilot study previously. Unfortunately, the pilot study is using our first innovation of flexi food and it's broken already. And then from there, we achieved the retake. We achieved the value is
30% plus. So after brainstorm session, we decide to set 40% is our goal. Then after we implement the flexi food, we managed to get 47% reduced retake analysis. This is based on comparison between year 2021 and 2022 during June until October, that period lah. Okay, the before the project, the position technique is the main cause. But have you analyzed the position technique is due to the only for the foot or other parts of the body? Yeah, we focus on. And why is it you think that 47% is related to the foot and the repeat is only from there? Okay, we have a limitation from our modality where we cannot derive foot retake analysis from the foot only because of the modality limitation. So we take lower extremities as our benchmark. We plan to take more data after this to concentrate on foot only. But for this, for our initial project, we just concentrate on lower extremities where we think the foot is one of the factor contribute the retake analysis percentage. You just think like that. It is inside the lower extremities. It is inside the lower extremities. Okay. One of the factors. Okay. It's a good video to show the uses of the device, but I think the project can be tweaked because you have done two device, one with the perspex and one is the using the wood material. But why are you showing both of them in the same time? Because if you got the first project and it's failed, you have to do another suggestion that you want to use the from the wood material. That one is more proper. First trial failed and the story goes on, and second try you succeed. That one is more interesting to hear about. So I leave to other judges to ask because I got a lot of questions, but I will. Okay, sorry, even the time very fast, Within 10 minutes, 5 minutes only, we cannot ask so many questions. Anyway, we are going to make improvement for this team. Okay? Congratulations to the team of Cambodium. Cambodium, the best speaker, Nur Hayati. Wow, very good speaker. Okay, and then the rest also good. Okay, and then thank you. This project can be boom, can be boom up. Okay. But my advice in point of view in the engineering, you should equip with the information of technical data specification. Technical data specification which contain of SketchUp, hand SketchUp drawing, and then the technical drawing that show off the perimeter or diameter of the object. And then, okay, just put one or two picture only, okay? But it is a must because you are now doing the technical project, okay? Another one is come back to the fishbone, Ishikawa. Where is the computer operator? Oh, yeah, okay, inbound. I don't see. Okay, Ishikawa there. Okay, good, because you didn't know that the factor for the Ishikawa only use 4M1E, and that's another also 4M2E, right? But here you are using the budget. You see, budget factor, method factor, environment. Before that, I forget to make a correction. They put the money, is it? Money. They put the money there. Budget. Better budget or cost, Okay. Yeah. Not the rest. Before the rest. Before your team, that's another. They put the money there. Okay. Anyway, it is good because you have the progress of the project. First, you mentioned the flexi food number 1 that using the acrylic, and then second there was the wood as a wood. So I might advise before getting more confused on your project presentation, I agree with the first judge that after you find out the weakness of the first flexi food number 1, you make a statement to make improvement. Okay, on what fact of the weakness?
weakness or broken, so frequent, and other weakness that you find out, and then you push it away. Don't put in the slide anymore. Okay, and then do some modification for improvement. Then you go to wood. Okay, more better to well understand. Okay, and then for the time being, before that we are using the sponge and the pack. Is it? Okay. So can you clarify clearly the weakness of that method? Okay, the previous method, you must show off very clearly, because now you know that all the hospitals are using that one. Yes. Okay, and then what is the weakness when using that one? I at a glance I cannot see more clearly the weakness of it. Okay, that's make your project agak tenggelam. Okay, if you can show off more clearly the present polybag and sponge and the weakness of that method, and then come out your new methodology, is very much grateful. Okay, the rest is the weight of your project. You don't mention any weight? The weight. No, the weight. How many gram? 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram? Less than 5 kg. Less than 5. But you don't put any statement? No. No. Okay. Put in the statement the cost, the weight. That's why I need the technical specification that have all the data inside it. Okay. Okay. The rest okay. And again, please check out back the QC story. Okay, if you have a chance to go more further up for this project, please check out back the QC story of this project. Okay, good luck. Thank you. Thank you, Thank judges, you for your the feedback. great and informative feedback. Satu ni jadi buka. Terima kasih sekali lagi daripada kumpulan Simbidium. Kumpulan seterusnya, kumpulan terakhir daripada Pusat Perubatan Mesti Malaya, saya menjemput kumpulan The Angel. Dipersilakan. Tak yang ni. Kalau macam kita pasang video, memang speaker dia ada lah. Ada. Okay. Tapi semua kira ni kan? Hampir semua okey. Betul kan? Betul, so macam ni sebab dia direct link dengan internet. So internet ada? memang boleh terus. Semalam dah test tak? Semalam test boleh. Test okey. Test tak apa. Berjalan-jalan ke Kuala Segari, singgah sebentar membeli jerami. Bukan kemenangan yang kami cari, cukup pengalaman bertanding tujuan kami.
Makcik, tak kenapa tutup pula tu? Tadi elok je gambar tu ada. Tak apa, gambar tu dekat situ. Tak boleh, tak ada. Mana Zira? Zira, anak aku tadi tu. Mana dia? Mana dia? Mana ni? Air, mana air? Mana? Ni kenapa pula ni? Kejap ada, kejap tutup, kejap buka. So berikut adalah merupakan statistik insiden jatuh di ward geriatrik. Jika kita lihat berdasarkan statistik ini, kita lihat peratusan pesakit Melayu yang jatuh adalah lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Ini disokong oleh statistik kajian daripada Singapura menunjukkan bahawa etnik Melayu mempunyai keberangkalian yang lebih tinggi untuk jatuh berbanding dengan orang Cina Singapura. Ini adalah cerita kami. Makcik, macam mana makcik boleh jatuh? Air mana air tadi? Mana air? Ni air. Tak nak air ni. Bukan. Kenapa tak? Bukanlah. Korang ni tak faham ke? Ni dah pukul berapa dah ni? Tak tahu apa-apa ke? Makcik nak pergi mana? Tapi tak tahu apa-apa. Tak apa, okey kita balik ke katil. Kita balik ke katil ya. Balik ke katil. Mana air? Mana air lain? Makcik nak air apa ni? Tak ada. Bukan. Air. Nak buang air lah. Okey nak buang air, kita pergi tandas ya. Kita pergi tandas. So ini adalah laporan RCE jatuh pada tahun 2021 di mana majoriti pesakit geriatrik di Ward 13U adalah pesakit dengan demensia. So apabila kita menjaga pesakit dengan demensia, apa yang paling penting adalah kita perlu mengetahui apakah keperluan pesakit tersebut. So objektif bagi projek kami adalah untuk mengurangkan kejadian jatuh di dalam kalangan pesakit Islam di Ward geriatrik. Seterusnya, untuk menyediakan dan memenuhi keperluan yang tidak terpenuh atau dalam kata lain, unmet needs di kalangan warga emas yang mengalami masalah kognitif. Seterusnya, memenuhi keperluan rohani di kalangan pesakit Muslim warga emas. Ini adalah Ishikawa 1 kami. So kalau kita lihat adalah unmet need, lack of knowledge, behavior personality symptom disorder, lifelong habit and passion personality menyebabkan kejadian jatuh di kalangan pesakit dengan masalah kognitif. Apa yang kita kata berkaitan dengan pesakit dengan masalah kognitif, pesakit-pesakit demensia actually dia mempunyai satu tabiat di mana apabila habit dia di masa muda, dia akan keep bawa sehingga usia emas. Ini adalah langkah penjagaan jatuh sedia ada yang telah diamalkan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Persoalan adalah adakah langkah sedia ada ini mencukupi? So berdasarkan SMART analysis, untuk spesifik, ia adalah untuk memperkasakan penyediaan penjagaan kesihatan mengenai pentingnya mengurangkan insiden jatuh di kalangan warga emas, terusnya mengurangkan bilangan kejadian jatuh di dalam kalangan pesakit ward geriatrik, dan ia adalah relevan kerana ia sekaligus meningkatkan penjagaan yang berpusatkan warga emas dan kualiti penjagaan di hospital. Ini merupakan carta pembantuan kami. So projek kami adalah Jom Wuduk. Nampak simple tetapi memberi impak yang tinggi kepada pesakit-pesakit di bawah jagaan kami. Lagi bersih. Dipakai ni buat apa? Okey, bawa makcik pergi. So bagi melaksanakan projek ini, langkah pertama yang kami ambil adalah dengan melantik unit champion di ward kami sendiri. Unit champion ini mempunyai sifat-sifat seperti yang tertera di atas. Seterusnya kami turut mengadakan satu jam pendidikan untuk membangunkan kecekapan bagi memupuk pemahaman di kalangan staf agar projek ini dapat dilaksanakan. Kami bermula dengan manual di mana kita merekodkan setiap pesakit yang kita bawa ke tandas untuk pengambilan wuduk. Seterusnya
kita cuba untuk bawa projek ini ke peringkat Jabatan Teknologi Maklumat, tetapi disebabkan terdapat kekangan, kami cuma implement projek yang sedia ada di dalam sistem pesakit kami sendiri. Bagi memupuk budaya di kalangan staf, kita turut meletakkan reminder di setiap komputer, laptop agar staf kita aware akan perjalanan projek ini. Staf ward turut melakukan rondaan wuduk tanpa menunggu permintaan pesakit, dan kaki tangan ward sendiri akan mengiringi dan membantu pesakit Muslim berwuduk, dan pesakit bukan Islam turut kita bantu, kita offer pada masa yang sama untuk dibawa ke tandas. So dapatan projek ini daripada 740 kemasukan pesakit sehingga 31 Ogos 2022, 245 pesakit Muslim terlibat di dalam projek ini. 0 insiden jatuh di kalangan pesakit Muslim, hanya 2 insiden jatuh sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2022. Ia sekaligus memenuhi keperluan rohani pesakit warga emas Muslim. So, impak projek. Nombor 1, apabila insiden jatuh berkurang, ia sekaligus menjimatkan kos perubatan. Seperti mana kita ketahui, satu hari untuk tinggal di hospital mengambil RM250. So, untuk pesakit warga emas, apabila mereka jatuh, purata keberuntungan mereka di ward adalah di antara 7 hingga 14 hari. So bayangkan betapa jimatnya kita kalau kita dapat reduce insiden ini. Ia turut mempromosikan PPUM sebagai hospital mesra ibadah dan sekaligus dapat meningkatkan imej PPUM. So ini merupakan rujukan kami bagi projek kami. Sekian, terima kasih. Saya tahu ia nampak simple, tapi bagi kami ia amat bermakna. Syabas kepada kumpulan dari segi persembahan, maknanya ini kita dapati dari segi masalah pasien jatuh, terutama pada masa mengambil wuduk. Jadi satu pendekatan yang jarang diambil tindakan di setengah hospital. Ini satu langkah yang baik. Cuma ada beberapa perkara yang saya kurang pasti bila you memberikan satu tanggapan apa yang dibuat pada masa muda, itulah yang kamu lakukan pada masa tua. Ada pembuktian tak dari segi itu? Yang ini adalah kita sendiri, untuk saya merupakan jururawat yang memang ditrain untuk penjagaan pesakit demensia. Bila kita tengok berdasarkan kelakuan pesakit, bila ada nampak satu slide tadi kan saya ada tulis behavior personality symptom disorder, di mana sebagai contoh habit dia adalah kita dekat hospital memang kita ada sediakan peralatan seperti suit tayamun, spray air, tetapi jika permintaan ataupun kehendak pesakit warga emas itu sendiri tidak dipenuhi, kebiasaan dalam kata kerja kat sini, kata rutin kat sini, kebiasaan rutin dia, kita perlu memenuhi kebiasaan rutin seseorang pesakit bagi mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini. So kalau rutin dia dah biasa pergi ke tandas untuk mengambil wuduk, adalah menjadi satu dia rasa tidak puas hati untuk diri dia. Kenapa kali ini aku tak boleh ke tandas? Kenapa jururawat perlu bantu aku dengan memberi spray ataupun set tayamun? Aku nak ke tandas. Aku nak pergi basuh muka, basuh tangan, tetapi tak ada sesiapa pun yang memahami permintaan pesakit tersebut. So kat sini penekanan dia kat situ. Okey. Bagus jawapan tu. Cuma saya nak tengok PDCA yang dibuat oleh kumpulan. Ada nombor slide tak? Oh, itulah. Nombor slide penting ya sebenarnya di dalam semua projek kumpulan kena pastikan nombor slide mesti ada sebagai rujukan. Okey, adakah kumpulan faham sebenarnya tentang meletakkan carta perbatuan ni? Dia ada pertindahan ya, ada pertindihan. Kalau kita tengok di situ, belum pun habis yang sana dah bawah dah sambung lagi kan. Kalau saya membaca begitulah. Jadi ini perlu dilihat semula. Kemudian projek ni berhenti hingga Jun. Kenapa hingga Jun? Apabila kita tengok, actually dia bukan dah berhenti.
kita sustain dia sebab projek tu dah berjaya actually. Kalau tidak, kalau elok kita kata dibuat penambahbaikan hingga sekarang. Oh, sebab apa yang saya harap apabila PPUM sendiri nampak projek ini, mereka berusaha untuk mengupdatasikan ataupun membangunkan satu sistem di mana kita dapat alertkan staff, bukan macam tu. Kita dapat macam kita adalah hospital masjid ibadah, tetapi apakah bukti hospital kita masjid ibadah jika sistem kita sendiri tiada perkara yang menonjolkan hospital itu sendiri adalah hospital masjid ibadah? Ada dibawa ke perkara ni? Kita akan bawa perkara ini dan sedang dibincangkan di peringkat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan JTM. Jadi elok dibawa lah. Selain daripada pembentangan di sini, kalau mengikut KIK, kita suka kalau dia berterusan. Jadi maknanya di situ dari segi skala pemarkahan tentang apa nama dipanggil, pemantauan berlaku. Jadi di situ ada, sebab ada markah dekat situ. Boleh saya celah? Ya. Sebenarnya sebelum kita mulakan projek ni, untuk pertama kali kami nak mulakan, kami ada buat mesyuarat dengan Ketua Jabatan Hal Ehwal Islam PPUM, iaitu Ustaz Syazli, untuk kami nak dapatkan tajuk dan kesesuaiannya supaya tidak menimbulkan konflik. Jadi selepas saya bincangkan dia, tunggu kami habis KIK ni, kami akan sambung semula untuk program pemangkin di hospital di PPUM. Okey, bagus. Itu saja. Haji Anwar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada kumpulan Angel. Tapi dalam Angel tu ada. The Angel sesuai sangat dengan tajuk dia ni. Jom bukan, duduk. dalam Angel tu ada pula gentleman. Ya? Ini yang cemburu ni. Okey dah, saya nak beli pantun ni tadi. Okey, membeli rotan di pekan nilai. Di pekan nilai jumpa Cik Mamat. Begitu? Okey. Kejap. Tadi you cakap apa? Berita ke? Oh, tadi pantun dia payah sikit jawab tu. Saya cakap berjalan-jalan ke Kuala Segari. Oh, Segari. Saya pergi ke nilai. Okey, tak apa. Saya jawab balik. Membeli rotan di pekan nilai. Di pekan nilai jumpa Cik Mahmat. Pengalaman membentang lebih bernilai. Bukan kemenangan sebagai matlamat. Betul. Okey, alhamdulillah saya dapat jawab. Bagilah kredit pada juri petang ni. Tidak penat kita. Okey, anyway, very good project. Sebab atas kesedaran sebagai fardu. Fardu kifayah. Benda ni it is a must. Bukan kita boleh ambil pandang ringan. Sebab solat ni perkara yang paling afdal dia akan dihisap. Kalau cantik solatnya, cantiklah segalanya dan seterusnya. InsyaAllah akan dia ambil kira lah. Kalau tidak, buatlah apa suka macam mana segunung ibadah pun, tanpa solat semuanya tertolak. Okey. Jadi saya syorkan, kalau pendapat saya sebagai juri, point of view juri, saya lebih suka projek ini diteruskan dengan menggunakan konsep metodologi design thinking. Okey. Kalau you gunakan design thinking sebab apa? Sebab kita punya dedicated project ni pada patient yang ada masalah konektif. Betul, masalah konektif. Jadi macam mana kita nak tackle benda tu? Mungkin kita boleh buat. Yang kita panggil yang pesakit tu adalah persona. Persona tu adalah subjek yang kita rasa nak bantu. Okey, dia mengadu-ngadu, saya ni sakit ni tapi kalau masuk hospital tak boleh semayang, susahlah. Kan? Besok siapa nak jawab dosa saya ni? Masuk hospital tak sempat semayang, susah saya. Dia memang tengah melayan perasaan ni kan. Kita pun rasa benda terpanggil untuk menjawab dan membantu. Jadi kita gunakan empathy. Mula-mula kita gunakan empathy method. Memang kita akan cuba interrogate, buat questionnaire, macam mana makcik ni. So kita buat observation on the patient itself. Jadi kita dapat tahu, lepas tu baru kita buat come out the idea. Kita ikutlah proses tu. Kita akan buat empathy, lepas tu define masalah tu, lepas tu kita buat adalah dia tool dia kena belajar dengan Cik Din nanti tengok macam mana. Lepas empathy define, lepas tu define, lepas tu idea, lepas tu kita buat prototype.
prototype ni kadang-kadang tak semestinya prototype macam orang kata, alah bila balik nak buat macam serbuk air apa, bukan, kita pakai tayamum, metodologi of tayamum. Tak. Kadang-kadang kita buat macam just a video to show off atau mengingatkan orang tu waktu semayang. Kadang ni lupa-lupa kan. Kita boleh buat macam makalah atau small video educational yang membimbing, yang very attractive kan, tapi as a tool of our project. Boleh. Itu kita punya prototype. Terima kasih Tuan untuk idea next. Dia tak banyak data. Kalau pakai design thinking more better, more easier, tapi dia lebih berkesan. Itu pandangan saya. Okey, jadi syabas pada kumpulan. Kalau boleh teruskanlah, insya-Allah. Selamat berjaya. Terima kasih. Sebelum tu saya nak bagi pesanan kita semua akan tua tetapi tidak semua akan dapat sakit jantung. TV. Terima kasih kumpulan The Angel. Kita masih ada lagi 3 kumpulan pada petang ini. Kumpulan yang tiga terakhir adalah daripada FSKTM. Saya menjemput kumpulan iBrain, dipersilakan. Sebab tak pernah lah tu. Bang, boleh pakai laptop sendiri? Oh, dia nak pakai sendiri. Tutup macam tu lah. Macam mana? Tutup. Dah. Tak ada pakai sound, pakai HDMI je. Tak apalah, nanti Tutup je lah. tutup letak atas. Okey. HDMI belah sini. Dia pendek ke? Oh, betul. Tak perlu power. Tak payah. Dah. So, PowerPoint Okay. Oh, dah. Okey. Speaker cordless ada ke? Takkan saya present nak situ kan? Saya minta cordless. Awak ada ni kan? Pointer kan? Itu saya boleh tekan tak? Check 1 2. Boleh pakai yang mana? Yang tu pun hidup juga. Tapi tadi dia orang pakai cordless kan? Dia pakai cordless kan? Tak boleh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kami daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Nama kumpulan kami ialah iBrain. Okey, ini adalah agenda kumpulan kami pada petang ini. Satu, pengenalan. Yang kedua ialah pemilihan dan sasaran projek. Yang ketiga, analisis peluang penambahbaikan. Yang keempat, cadangan kreatif dan inovatif dan pelaksanaan. Yang kelima, penyeragaman dan pemantauan. Okey, sebelum tu saya kenalkan dulu perkenalan PTG saya. Kami daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
telah ditubuhkan pada tahun 1996 dan merupakan salah sebuah fakulti akademik yang kini telah berusia 26 tahun. Staf FSKTM terdiri daripada staf pelaksana dan sokongan seramai 40 orang, staf akademik seramai 69 orang dan terdapat 4 jabatan dan juga 1 unit. Okey, ini ialah vision dan mission untuk fakulti. Okey, ahli kumpulan terdiri daripada facilitator, kumpulan data dan juga kumpulan pembangunan. Saya akan perkenalkan logo iBrain dipilih untuk kumpulan ini. Okey, maksud iBrain itu sendiri ialah kebolehan dalam penerokaan idea, menjana fleksibiliti dan pembangunan pemikiran kreatif dan berinovatif yang membawa kepada penghuraian idea-idea penciptaan, penghasilan produk sistem dan akhirnya diaplikasi dalam penyelesaian masalah. Okey, seterusnya, bulatan. Bulatan merupakan kesepakatan dalam pasukan. Warna. Warna kuning bermaksud bersifat semangat dan berinovasi. Warna putih, keterbukaan dan terus menerima idea dan juga pendapat. Warna hitam, ketelitian dan kesempurnaan dalam menghasilkan projek. Okey, logo ini juga menggabungkan kesederhanaan iaitu menggambarkan pembangunan projek yang sederhana tetapi mempunyai output yang efisien. Okey, mengapa brain? Mengapa otak? Proses awal penafsiran informasi melalui pemikiran secara rasional di antara ahli kumpulan. Okey, microchip. Microchip melambangkan transformasi ke arah era digital. Okey, ini ialah bukti penyertaan kepada KIK UM. Okey, ini ialah pelan tindakan sepanjang Mei 2002 sehingga ke hari ini. Bermula daripada pemilihan dan analisa masalah, pendaftaran dan penubuhan pasukan, pembangunan reka bentuk, pengumpulan data sehingga awal Januari 2023 dan seterusnya pembangunan dashboard dan penyediaan pembentangan. Juga verifikasi dan validasi. Okey, mengapa kami memilih Key Performance Index sebagai projek KIK? Okey, apa dia Key Performance Indicator? Iaitu penunjuk prestasi utama merupakan pengukuran prestasi yang digunakan untuk mentakrif, menilai dan melapor kemajuan penyampaian perkhidmatan agensi, organisasi yang berada di bawah tanggungjawab pegawai. Pengukuran KPI yang digunakan adalah berasaskan kepada pencapaian pegawai yang dinilai sejajar dengan perancangan KPI organisasi. Okey, apakah masalah yang dihadapi untuk KPI ini? 1. Limitasi masa. Yang kedua ialah keperluan fakulti. Keempat, keperluan analisa. Yang ketiga. Yang keempat, keperluan ketepatan laporan itu sendiri. Okey, penemuan analisa punca masalah. 1 ialah persekitaran. Persekitaran itu sendiri iaitu ruang kerja dan juga keselamatan data. Okey, kaedah yang digunakan tiada standard tetap dan rekod tidak dikemaskini. Okey, yang seterusnya manusia, kurang tenaga kerja, juga sikap dan tanggungjawab. Yang keempat, peralatan, alatan penyediaan laporan, kertas, pencetak. Proses pula, data tidak seragam, proses kerja berulang. Seterusnya ialah kemahiran, iaitu latihan dan kursus, serta kursus kemahiran kurang kemahiran menggunakan MS Excel. Okey, pemilihan masalah ini sama juga lah macam tadi, rekod tidak dikemaskini, masalah data yang tidak seragam dan seterusnya. Okey, berikut ialah terminologi yang kami gunakan. Okey, penetapan sasaran projek ialah kepada pengurusan fakulti, staf akademik dan juga penyelidik. Di mana? Di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Bagaimana? Keperluan pembentangan laporan secara atas talian. Laporan KPI dibentang secara manual dan sukar untuk dicapai.
Seterusnya, mengapa maklumat laporan manual dan pembaziran kertas bagi mencetak laporan KPI tahunan bila pembentangan KPI semasa kepada staf secara bulanan. KPI. Cadangan KPI dashboard iaitu memudahkan PTJ memantau dan menyediakan pelaporan KPI. Staf dapat menyumbang kepada penambahbaikan dan juga kecekapan penilaian tepat pada masanya. Juga staf komited kepada pelan pembangunan peribadi yang bersesuaian dengan keperluan fakulti. Ini adalah contoh untuk pengajian tinggi yang hanya tertumpu kepada maklumat pelajar. Objektif untuk dashboard KPI. Satu, untuk meningkatkan keberkesanan proses pengumpulan data. Yang kedua, untuk membangunkan sistem menggunakan alatan yang memudahkan untuk pelaporan KPI. Dan seterusnya, untuk memastikan ketepatan pelaporan KPI. Objektif kami adalah berdasarkan kepada SMART. Specific, measurable, achievable, relevant dan time bound. Ini ialah diagram carta pokok. Bermula daripada punca masalah iaitu proses kerja serta rekod tidak dikemas kini, maka lahirlah cadangan 1, cadangan 2 dan cadangan 3. Ini laporan KPI saja. Analisis peluang penambahbaikan. Ini adalah flow di mana KPI manual tu dilaksanakan sebelum ni. Bermula daripada menerima pengukuran prestasi yang perlu dipenuhi oleh PTJ, membuat jadual, menyediakan template kad laporan, menghantar email kepada pengurusan, menghantar email peringatan. Seterusnya, selepas simakan, perlu memeriksa laporan, perlu ada bukti dan bukti tersebut akan difailkan. Ini pengumpulan data sedia ada menggunakan paparan Excel, rekod dokumen, fail dokumen dan seterusnya bilik fail yang penuh dengan fail-fail KPI. Selain itu, laporan KPI adalah dalam bentuk PowerPoint yang setiap tahun dijadikan sebagai slide bagi amanat dekan. Bagi analisis peluang penambahbaikan ini, kami telah membuat kajian perbandingan. Kami menggunakan produk Microsoft yang selaras dengan penggunaan di universiti dan seterusnya lesen ini lebih murah. Pelaksanaan projek. Plan ialah cadangan plan tindakan ialah pemilihan analisa masalah serta cadangan penyelesaian. Kami menjalankan bengkel upskilling. Do, pengumpulan data, simakan ketepatan dan keseragaman data. Kami mengadakan bengkel upskilling dan juga bengkel penyelarasan data dan pembangunan. Kemudian check, penilaian awal, ujian rintis dan maklum balas. Kami mengadakan bengkel penyelarasan data dan pembangunan pembentangan dengan pemegang taruh. Dan act ialah pemantauan, penyeragaman dan penambahbaikan. Ini adalah paparan muka sistem dashboard KPI yang kami telah bangunkan. Saya akan tunjukkan selepas ni. Ini ialah keberkesanan tindakan penilaian melalui 3 item. Kita telah menjalankan pengumpulan dan validasi data dan seterusnya ialah pembangunan dashboard. Penilaian kami telah mengadakan 2 aktiviti. Salah satunya ialah maklum balas pemegang taruh dan juga maklum balas mesyuarat pengurusan. Rumusan penilaian maklum balas untuk pemegang taruh yang pertama, satu ialah penyediaan data yang terkini dan seragam dan kedua ialah pengisian maklumat yang tepat mengikut template yang disediakan. Dan seterusnya maklum balas mesyuarat pengurusan, penyeragaman penggunaan ayat, penyeragaman penggunaan bahasa dan memastikan nilai yang ditunjukkan adalah tepat. Tahap pencapaian sekarang melalui fasa projek yang telah dijalankan. Untuk 3 objektif ni kami dah mencapai ketiga-tiganya. Satu, proses
satu proses baru telah dibangunkan, dashboard KPI untuk memantau pencapaian semasa KPI fakulti telah dibangunkan dan juga satu proses baru untuk memastikan ketepatan data telah dibangunkan. Okey, mengapa dashboard KPI ini unik? Satu, data. Proses pengumpulan data mengikut keperluan KPI semasa fakulti. Tepat, iaitu proses menyemak ketepatan data yang efisien melalui SharePoint. Yang ketiga ialah interaktif. Visualisasi dashboard yang interaktif dan real time menggunakan Microsoft Power BI. Okey, ini adalah impact untuk sistem ini. Okey, untuk pencapaian nilai, kos anggaran bagi projek ini kami hanya menggunakan sebanyak RM360.61 untuk 3 lesen Microsoft Microsoft Power BI. Sorry. Okay, faedah dia, satu, kami dapat membantu fakulti dalam memantau pencapaian KPI fakulti. Yang kedua, dapat membantu fakulti dalam memantau pencapaian jabatan dan staf. Yang ketiga, penyimpanan rekod KPI secara digital yang lebih efisien. Yang keempat, jaminan data integriti. Dan seterusnya, pelaporan pencapaian KPI dapat dilaksanakan dengan lebih strategik. Okey, sepanjang sistem ini dibangunkan, beberapa bengkel kami telah adakan untuk mendapatkan data-data yang lebih tepat untuk dimasukkan ke dalam sistem. Okey, kami telah membuat rujukan berpandukan kepada 4 senarai ini. Okey, seterusnya ialah perbentangan tentang sistem KPI dashboard. Assalamualaikum, saya mewakili tim pembangunan membangunkan interface KPI dashboard ni bagi memenuhi keperluan fakulti. Universiti memberi senarai KPI yang perlu kita bentangkan setiap tahun dan fakulti perlu membentangkan pada pengurusan tertinggi universiti. Dengan itu kita mengambil inisiatif untuk membangunkan satu sistem yang mudah untuk menjadi rujukan dan lebih interaktif. Sebagai contoh, sebelum ni kita menggunakan Excel dan PowerPoint untuk presentation. Jika kita menggunakan Power BI dashboard ni, kita boleh categorize all the list mengikut kategori sama ada support staff, academic staff, postgraduate, dan ini merupakan output daripada achievement yang telah diterima dari peringkat fakulti. Okey, sebagai contoh, antara muka yang pertama adalah main page, senarai KPI yang perlu di-achieve dari peringkat universiti, peringkat fakulti, 10 yang di-achieve dan 18 yang not achieve. Kita berdasarkan percentage, kita boleh mengikut, jika ini kita susunan mengikut achievement yang diterima, kita boleh senaraikan mengikut kategori. Okey, sekarang saya pergi kepada bahagian support staff. Ini menunjukkan bilangan staf di fakulti seramai 40 orang. Terdiri daripada 12 orang lelaki dan 28 orang staf perempuan. Setiap jabatan kita boleh kategori sama ada menggunakan filter yang disenaraikan by departments, grade dan status. Sebagai contoh, kita mencari di main office. Kita just klik dia punya paparan main office. Jadi paparan akan kategorikan main office seramai 10 orang staff main office terdiri pada 5 lelaki 5 perempuan dan grade-grade yang position bagi setiap yang wujud staff yang wujud di fakulti. Dan step contoh kedua adalah academic staff. Academic staff ini merupakan kategori academic staff di fakulti seramai 60 orang, 69 staff.
terdiri pada akademik dan kategori bagi setiap grade. Sekiranya pihak pengurusan mahukan bilangan international staff, kita boleh mencari menggunakan kategori nationality sama ada international. So dari sistem ni dia boleh highlightkan ada mention part staff international dan dari segi grade dari department mana. Okey. Berapa staff dari grade 51 dan DS 55 dan di bawah tu ada ni highlight. Tak ada. Okey, bagi staff number by of staff kita boleh tahulah contract staff. Jika dia permanent dia akan ada permanent staff. Jika ini merupakan setiap department lah mewakili jabatan di setiap fakulti. Okey. Jika kita mahukan status kontrak atau kontrak staff. Okey. So kita akan tahu by department percentage bagi setiap prograde. Setiap ni adalah kategori postgraduate. Dia merangkumi apa keperluan yang disenaraikan oleh peringkat universiti. Dan jika PhD new registered, dia akan ada jika setiap function ni dia akan highlight berapa staff, berapa jabatan available bagi program yang didaftarkan. Ini merupakan rekod bagi PhD graduate on time. Student affairs, student affairs kita bagi memenuhi KPI sekurangnya kita ada 4 kategori yang perlu achieve, namun sampai sekarang tahu kita belum achieve lagi 2 kategori. The achievement, number of program ada 4 by department dan kita boleh tahu berapa bilangan support long term and non short term. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih. Dan terima kasih kepada kumpulan iBrain dengan tim leader dia Nur Syuhidah. Nur Syahidah. Tahniah. Kamu telah dapat membuat satu projek yang saya rasa sangat marvelous lah. Marvelous. Projek marvelous. Tapi kamu punya cerita tu panjang. Tak apa. Boleh baiki. Sebab kami ni tugaskan untuk mencari mutiara dalam menikam. Susah ni mutiara dalam menikam ni. Mutiara dalam menikam. Takut terambil yang tiruan ni. Tapi tak apa. Benda ni penting Kumpulan Universiti. Jadi saya harapkan sebab kita masa presentation pendek 10 minit. Jadi bukan pakai full equip lagi Banyak lagi benda yang kena masukkan sebab benda ni satu benda yang besar agenda universiti Bila bermula dekat fakulti pun tak apalah. Kan fakulti Sains Matematik Komputer bermula kat situ tapi dia akan dipakai pada semua bahagian kan? Betul, sebab boleh. Key performance indicator ni kan benda yang penting berdasarkan pada kita punya benchmark, sasaran kita punya sasaran what we call in the beginning of the year kita akan buat satu sasaran KPI. Sasaran KPI. Dekat situ kita akan hala tuju kan apa benda dan dia akan sentiasa berubah. Dia akan sentiasa bukan berubah. Dia punya data tu berubah dan kita menuju benda yang betul ke tidak. Are we in the right track or not? Itu yang penting, betul? Are we on time or not? Jadi top management sangat-sangat penting bila mesyuarat dekat mesyuarat eksekutif universiti ni. Jadi kita bantu. Apa kehendak pelaporan tu kita akan customize kan? Customize. Sebab you all pakai sistem, you akan customize, lepas tu updated so frequently supaya sentiasa kita on the right track. Okey, jadi syabas kepada kumpulan. Sebab saya tak berapa minat dalam tu. Saya nampak apa semua data tu yang you bagi, saya percaya itu semua kehendak di jabatan yang diperlukan untuk kamu buat. That's homework you have been carrying out. Bila UAT benda ni? UAT dia bila ni?
User acceptance test ni bila? Ni kita dah guna pakai dah. Dah guna bila? Tapi dah bila guna UAT? pakai. UAT ni bila? UAT itu ialah pelaksanaan penggunaan perurusan saja sebenarnya yang ni. Masa ni. Takkan dia tak ni. Dia ialah tapi orang operator yang kita bagi untuk isi, takkan you all yang isi data. Tak. Dia ada kumpulan di pejabat dekan di mana yang kami buat bengkel-bengkel tu dengan penetapan template yang sebenar. So kita collect data daripada situ. Oh, jadi UB team jugalah yang isi. Ya. Oh, macam tu. Saya ingat you bagi pada satu tim yang dia punya ownership lah. Dia akan gunakan. Betul, pemegang taruh lah tu dia, pemegang taruh lah yang kita bagi UAT, user acceptance test. Jadi bila dia kata okey, tak ada hiccup lagi dah, kita bagi dia, okey. Ini version 1. Okey, kita punya key performance indicator dashboard. Besok kalau ada some modification, kita buat version 2. Kan? Betul. Jadi benda tu penting lah. Okey, so bagus. Dah nampak hasil dia pun. Dah berapa, dah elemen controlling macam mana? Elemen kawalan daripada projek ni. Masih berjalan lagi ke atau ada hiccup lagi? Okey, masih kalau ikutkan kita dah guna. Cuma data yang sekarang ni kita pakai data dummy. Okey, tak yang ni data dummy. Okay. So untuk meeting pengurusan akan datang ni memang akan pakai data sebenar terus. Okey, alhamdulillah. Jadi benda ni dah siap. Kamu kena cerita betul ni balik. Sebab cerita ni tadi pun saya sembang-sembang ni. Dia macam tunggal langgang sikit lah. Dia QC story dia memang kena check balik. Okey, jadi syabas. Benda yang bagus lah. Cuma saya nak tegur dari segi fundamental lah. Benda dah bagus ni, projek dah bagus. Saya jumpa petang ni ada Mutiara dan Manikam. Jadi slide 3/3. Buka slide 3/3. PDCA. Ni saya nak tegur lah. Bukan tim ni saja, kumpulan-kumpulan yang lain sebelum ni pun sama juga. Tentang fundamental of the tool, kita tak boleh ubah sembrono. Kalau PDCA tu PDCA lah. Kalau Ishikawa tu Ishikawa. Kalau dia ikan tu menghadap ke belah kanan, kanan lah. Kalau, tak boleh kita nak ubah, kita suka-suka hati kita buat. Saya tahu sekarang ni banyak software. Banyak software yang kata dia banyak kosmetik lah. Kita pun samalah pusing-pusing. Macam ni Ishikawa ni. Ishikawa atas. Cuba tengok Ishikawa tu. Okey, Ishikawa ni nasihat saya. Bukan Ishikawa. Ini Ishikawa bawah ni. Fishbone diagram ataupun milestone. Ada masih okey. Ishikawa. Marah Ishikawa ni. Kaoru Ishikawa ni profesor. Dia buat ni sampai satu dunia Wenon nak pakai. Okey. So dia control dia punya faktor dia 4M1E. Jadi kita sekarang ni tambah-tambah lagi. Macam kata kemahiran ni berbalik pada manusia. So why not you put in dekat faktor of manusia. Tak payahlah banyak-banyak. Nanti kan ada lagi idea lain, panjang ikan ni jadi kapal orang. Jangan macam tu. Biar ada lebih banyak dekat tulang kecil-kecil tu. Macam kata manusia kemahiran. Lepas tu pecah lagi kurang mahir. Tu first degree of the second degree of the tulang. Lepas tu perlukan kelatihan khusus lah. Ya, dekat kepala ikan tu pun mencari tajuk negative statement. Belajar balik dalam benda ni. Bukan belajar, perkemaskan balik. Dah tahu dah tapi mungkin tak sempat. Jadi perkemaskan semula. Okey, lepas tu buka PDCA. Yang ni okey, ni tak banyak susah. Tapi kemahiran tu tarik balik masuk sini. Okey, PDCA S33. Slide 33. Dia susun atur dia je. Lain tak ada masalah. Okey. PDCA ni macam yang rakan saya pernah tegur tadi. Dia mengikut macam putaran. Dia kadang-kadang kita panggil modus operandi. Modus operandi apa dia? PDCA. Modus operandi apa? Design thinking. Gunakan kaedah tu. Jadi PDCA ni, dia buat macam fancy ya. Ada plan, ada dia sebenarnya ada 9 step ataupun kita 13 step atau 21 step. Dia ada banyak, dia kena fulfill benda tu. Dia pakai step yang mana. Tapi dalam dia sama aja benda tu. Dia memperhaluskan lagi kita punya langkah-langkah. Dan benda tu kita mappingkan masuk ke dalam milestone chart. Baru kita senang ikut. Faham? Jadi, so dia jauh jarak ni. Sepatutnya milestone tak boleh bergerak jauh daripada PDCA. Jadi milestone chart mana milestone chart? Ada gancat? Projek bagus tu lah. Inilah dia kata dia tertutup dengan kain buruk ni tu. Tapi projek sangat bagus. Lagi fancy main buat dadu. Tengok tu nasib baik tak ada simultaneous.
benda yang they do the same thing at the one time. Jun tu melambak-lambak menubuh kumpulan pelantikan cadangan kasih sayang kat situ kah. Tak boleh. Patut dia ada presiden, ada ikut-mengikut, dia ada mengikut-mengikut. Baru nampak pergerakan tu, Oh, ini cantik betul kamunya, banyak colour tu. Dia tak pakai colour. Only 2 colour je, plan and do. Okay? Okay, dah. Tak apa, buka lagi dengan buka kamu punya apa tu S27 flow chart Shatali S27 slide 27. Okay, tak apalah, kita betulkan, betulkan supaya lebih cantik projek ni. Projek dah baik dah, kesian lah Cik Nur Syuhidah menceritakan. Saya nak tegur petang-petang ni, aduh. Okay, why not? Catali ni bukan macam ni tau. Dia macam flow biasa, fancy. Catali sebenarnya kita ikut balik pada Intan. Yang mampu bagi tu. Dekat situ ada mula dan berakhir. Lepas tu sebelah tu ada person in charge. Lepas tu sebelah dia punya apa, time bounded. Masa proses, from one process to two process, ada anak panah, hala dia, tu satu je anak panah. Lepas tu ada yang persimpangan, semakkan tidak, patah balik, suar balik, tu betul. Okey, tapi yang kena cantik, person in charge, orang yang digunakan, semua warna sebelah tu. Lepas tu time taken, masa daripada satu proses ke satu proses. Lepas tu barulah kita nampak dia punya bottleneck. Kat mana bottleneck tu berlaku. Macam tu lah. Kalau macam ni saya pun tak nampak. Okey, dia tak banyak info yang masuk dulu. Jadi perbaiki. Okey, yang last. Ini projek ni kalau gaya nampaknya Wahyu berlaku di sini. Turunnya Wahyu. Betul tak? Turunnya Wahyu kali ketiga. Tengok Wahyu ni betul tak? Betul tak Wahyu ni ke atau arahan? Arahan tu Wahyu lah. Maksudnya satu keperluan bagi fakulti untuk membuat key formal indicator dashboard. Jadi diarahkan kami ni. Jadi Wahyu pun turun. Jadi tak adalah kamu cari berabang masalah lain. Kan? Masalah ni saja kamu fokus. Betul? So adalah lebih baik sebelum wujudnya KPI dashboard ni, what happened to your department? The previous incident ataupun previous history. Apa sebenarnya berlaku? Macam mana kamu memantau? Jabatan bukalah cerita sikit. Jadi kelang kabut lah Haji, tak ada KPI dashboard ni, memang tersasar saja. Tersasar je. Jadi kami banyak kerugian, berbalik, berbengkel lagi lah. Jadi benda-benda tu sangat impact pada penceritaan. Barulah datangnya, hero kita datang bawa KPI. Betul? Kamu ni nak cerita kamu susah. Tapi projek ni frankly speaking very good. Very good, syabas. Jadi tolong betulkan balik, insya-Allah. Jadi saya doakan yang terbaik. Okey. Tahniah kepada kumpulan. Saya setuju dengan Tuan Haji kata tadi. Memang projek ni ada satu projek yang baik, tetapi perlu dikemaskinikan lah. Benda tu bukan tak ada, tapi dia dalam keadaan yang sekejap sana, sekejap sini, bertabur. Susunan tu lah, in term of susunan tu, kalau berpeluang untuk pergi dengan lebih jauh untuk projek ni, kena tengok balik lah. Dari segi penceritaan tu lah. Dia tak ada thrill, tak ada suspense, tapi dia macam agak confused. Sekejap benda ni, sekejap benda tu, tapi tak diselaraskan lah. Tapi tu boleh ditambah baik lah. Tapi ada satu slide yang saya nak tekankan, di slide nombor 17. Yalah, ni daripada segi penggunaan tools jugalah. Ini lebih kepada, kalau yang tu penetap, dia punya tajuk salah ke, atau sepatutnya definasi projek lah kalau dia guna 5W1H ni, bukan penetapan sasaran. Sebab saya tak nampak penetapan sasaran projek kat sini. So perlu kemaskinikan, perlu masukkan penetapan sasaran dan buat benchmarking. Sebelum penetapan sasaran tu kena ada data asal. Data asal masalah yang kita nak rungkaikan, apa problem dia semua tu kan, itu dah data asas yang perlu ditunjukkan sebelum sesuatu projek tu dibuat benchmarking dan dibuat penetapan sasaran. So benchmarking tu kena tengoklah dekat hospital dan dekat organisasi universiti lain macam mana dia buat KPI ni. Sebab untuk mempermudahkan benda tu kena ada lah semua sekali lah. Cuba bandingkan antara universiti-universiti di Malaysia dan di luar negara lah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lah. Okey. Dan daripada segi
projek ni lah sendiri, kita tak nampak proses penyediaan sistem tu berlaku. Pakai DFD ke EFD ke diagram semua tu perlu ditunjukkan lah macam mana you kena ada semua tu untuk you tunjukkan yang memang you sendiri yang bangunkan. Tuan Haji kata wajib ada, kalau tak kita tak nampak, tiba-tiba projek tu tiba-tiba keluar macam tu, macam magic je kan. Jadi proses tu sendiri yang kita boleh, orang kata betul-betul immersekan dia, maknanya kita boleh nampaklah dia punya kesungguhan kumpulan dan sebagainya, supaya bukan kita nak tunjuk cara kat orang lain pun tahu bab sistem kan, tapi kaedah kita macam mana kita membuat sistem tu sendiri atas dasar daripada keupayaan ahli dan kerjasama kumpulan. Itu adalah sangat penting dalam KIK untuk ditunjukkan lah. So saya rasa yang lain-lain tu pun banyak Tuan Haji dah komen. Saya pun rasa kalau ikutkan teguran-teguran untuk setiap grup daripada pagi sampai petang ni sebenarnya boleh diaplikasikan kepada grup-grup yang lain lah untuk digunakan lah, sebab saya dah tak tegur benda yang sama, yang kesilapan yang grup 1 dah buat, grup 2 saya cuba tegur benda lain, sebab kalau tak hari-hari saya akan setiap grup saya akan tegur benda yang sama. Tapi boleh ambil iktibar lah daripada grup-grup lain dan kita sama-sama belajarlah daripada kesilapan dan betulkan daripada apa yang grup lain telah lakukan lah. So itu saja. Tahniah kepada kumpulan. Cik dia nak tambah apa? Tak ada. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Nak lebih lanjut lagi nanti cik dia. Mikir letih. Kita dah nampak banyak. Terima kasih kumpulan iBright. Sekarang kita akan ke kumpulan kedua terakhir pada petang ini, kumpulan EDU Avengers dari Fakulti Perubatan. Fakulti Pendidikan, dipersilakan. Pendidikan pakai wheelchair. Oh, sebab dia nak buat ni, portable punya ni. Ya. Portable punya kumpulan apa ni? Edu Avengers. Dia portable punya RAM. Avengers ya? Edu Avengers. Oh, ini antara ini. Ini nampak macam pengalaman ni. Dekat tu lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Tanggal 9 Mei 2022, kumpulan KIK Edu Avengers telah ditubuhkan. Edu Avengers dianggotai oleh staf pelaksana dan pensyarah di Fakulti Pendidikan. Edu Avengers nama diberi menjadi penyelamat kepada fakulti. 3 warna buat penyeri bagi menghiasi logo kami. Perancangan bagi menjelaskan pelaksanaan projek, berikut dipaparkan kitaran Deming, PDCA dan jadual pembatuan. Bagi pemilihan projek, teknik brainstorming tema telah diguna pakai. Tema ini dipilih berdasarkan imej, masa, kos dan kemampuan ahli. Tema fasiliti telah mendapat undian tertinggi daripada ahli. Marilah kita sama-sama menyaksikan sketsa yang menggambarkan tema utama projek ini dilaksanakan. Situasi 1 di dalam bilik kuliah. Jatuh ke you? Kau tak nampak ke? Agak-agaklah soalan. Susahlah laluan kat fakulti ni, tak mesra OKU. Itulah. Tangga pun banyak, laluan untuk wheelchair pun tak ada. Dah macam-macam aduan dah kita buat. Itulah tak puas hati kan dengan fasiliti kat fakulti ni. Nak pergi kelas pun lambat. Harap-harap pihak pengurusan fikirlah untuk satu nanti. Assalamualaikum Prof. Maaf kami lambat. Waalaikumsalam. Kenapa lambat? Yelah, laluan pergi kat sini nak pergi kelas ni tak mesra OKU. So kami yang golongan terpinggir ni lambatlah nak datang ke kelas. Saya akan fikirkan sesuatu dan bangkitkan isu ini dekat pengurusan fakulti. Okey, Prof. Baik Prof, janji ya. Berdasarkan masalah yang dihadapi, kumpulan Edu Avengers telah menggunakan teknik brainstorming masalah. Tema yang dipilih ialah fasiliti fakulti yang tidak mesra pengguna. Sebanyak 7 masalah telah dicadangkan. Teknik force ranking juga telah digunakan untuk menyenarai pendek masalah yang dicadangkan. Didapati masalah 1 iaitu laluan dalam bilik kuliah kurang mesra OKU mendapat undian tertinggi. Berikut dipaparkan jadual analisis force ranking berdasarkan perspektif kumpulan yang dipilih berdasarkan aspek kritikal dan keupayaan ahli untuk menyelesaikannya. Pada tanggal 1 Julai 2022, projek ini telah diluluskan oleh Dekan Fakulti Pendidikan. Pemilihan projek sangat signifikan dengan misi, visi, piagam pelanggan, objektif, matlamat, nilai trust points dan garis panduan pengambilan pelajar OKU. Jika projek ini tidak dilaksanakan, matlamat points Universiti Malaya tidak akan tercapai sepenuhnya. Kumpulan Avengers juga telah menggunakan teknik 5W dan 1H untuk menjelaskan secara terperinci masalah yang dipilih. Sasaran projek ini adalah meningkatkan peratus kepuasan OKU terhadap penggunaan laluan dalam bilik kuliah Fakulti Pendidikan daripada 40% kepada 80% pada Disember 2022. Analisis projek. Kumpulan kami telah menggunakan teknik mengapa dan mengapa bagi menganalisis punca masalah berlakunya laluan ke bilik kuliah kurang mesra OKU. Rajah Ishikawa 1, hasil verifikasi punca masalah yang dipilih dan rajah Ishikawa 2 seperti di layar. Pareto punca masalah menunjukkan 80% punca masalah perlu dikurangkan. Cadangan penyelesaian. Bagi memastikan cadangan penyelesaian yang paling sesuai, kumpulan kami telah menggunakan gambar rajah pokok. Hasilnya, 3 daripada 7 cadangan penyelesaian difikirkan lebih praktikal. Keempat engkap penyelesaian bagi punca masalah ini menjurus kepada menghasilkan produk yang efektif untuk kegunaan OKU dan warga fakulti. Sekali lagi, teknik 5W dan 1H digunakan untuk menjelaskan cadangan penyelesaian yang dipilih.
Pelaksanaan, tindakan penyelesaian. Kumpulan Edu Avengers menggunakan kaedah percambahan pemikiran analisis SWOT bagi mengenal pasti dan menetapkan kaedah penambahbaikan yang paling sesuai dan praktikal. Elemen, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman telah dianalisis. Berdasarkan analisis tersebut, kaedah yang paling sesuai adalah membina peta berem bagi memudahkan pergerakan OKU dalam bilik kuliah. Alat ini dibina dengan berpandukan kepada panduan modal CIPP sebagai satu teknik penyelesaian masalah. Berikut dipaparkan alat yang digunakan untuk membina produk peta berem. Dipaparkan di layar uji cuba 1, didapati produk ini masih belum stabil dan sesuai untuk digunakan kerana memerlukan bantuan orang lain untuk bergerak dan kurang selamat kerana tidak boleh laras mengikut ketinggian tangga. Pihak kami telah membuat penambahbaikan dengan memastikan produk sesuai untuk kegunaan di fakulti pendidikan khususnya Dewan Bestari, Auditorium dan Dewan Arif. Boleh raras kepanjangan ikut saiz dan ketinggian tangga. Boleh dilipat. Mempunyai ciri keselamatan pengguna supaya tidak jatuh. Garisan kuning ditambah menjadi penanda laluan khas bagi kegunaan OKU. Mempunyai roda. Berdasarkan cadangan penyelesaian tadi, kumpulan kami telah menjalankan ujian rintis dan penambahbaikan. Pareto punca masalah menunjukkan analisis punca masalah selepas projek dilaksanakan yang menepati sasaran penurunan punca masalah sebanyak 80%. Semakan projek. Ahli kumpulan telah menjalankan semakan dan mendapati sasaran berjaya meningkatkan peratus kepuasan OKU terhadap penggunaan laluan dalam bilik kuliah Fakulti Pendidikan daripada 40% kepada 80% pada Disember 2022. Penyeragaman. Tindakan penyeragaman. Pihak pengurusan bersetuju meluluskan penyeragaman penggunaan peta berem di Fakulti Pendidikan pada 15 Disember 2022. Tindakan penyeragaman yang dilakukan ialah pertama, menggunakan peta berem di kawasan tangga yang memerlukan seperti dewan kuliah dan laluan ke kantin, menyediakan manual pengguna dan memberi taklimat kepada juruteknik dan juga pensyarah. Ahli kumpulan telah membuat kajian dengan membuat analisis kos faedah seperti dipaparkan. Hasilnya, kos dapat dijimatkan sebanyak 146,000 iaitu penjimatan sebanyak 97.7%, peningkatan hasil kerja seperti di layar. Di layar dipaparkan peningkatan hasil projek sebelum dan selepas penghasilan portable RAM. Hasil maklum balas daripada pelajar dan pensyarah OKU masing-masing menyatakan kepuasan kerana memudahkan pergerakan mesra pengguna dan lebih selamat. Dipaparkan di layar peningkatan hasil projek yang boleh meningkatkan imej fakulti. Secara tidak langsung, sumbangan kepada negara dapat memanfaatkan dan menjaga kebajikan OKU. Projek ini memberi kesan dapat menjaga kebajikan OKU sepanjang masa, boleh digunakan bagi tujuan kajian dan pendidikan, peningkatan tahap facilities bagi menghasilkan nilai tambah lebih efisien, keputusan pelanggan dapat ditingkatkan, peluang pendidikan yang lebih selesa. Kita saksikan sketsa seterusnya. Okey, cepat. Puas hati betul lah selepas ada portable RAM ni. Dah tak ada, dah jatuh-jatuh kan? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Kita dah tak lambat dah datang kelas. Semangat macam ni lagi kita datang kelas awal. Terima kasih Prof. Semoga kemudahan yang diberikan dapat memberi keselesaan kepada orang warga OKU di fakulti. Terima kasih Prof. Berdasarkan monolog tadi, jelas menunjukkan projek ini telah memberi impak kepada semua pengguna akhir iaitu pelajar, pensyarah dan juga warga fakulti. Kejayaan projek atas sokongan pelajar pensyarah termasuk pengurusan. Diharapkan kejayaan memberi galakan, meningkatkan martabat Fakulti Pendidikan. Komitmen kerjasama juga kepimpinan, pengetahuan kreativiti menunjukkan peningkatan. Keyakinan berkomunikasi tidak ketinggalan, itulah hasil pencapaian kumpulan.
Kuning emas, masaknya padi, selasih mekar bertambah seri. Terima kasih junjungan budi ahli panel dan bijak bistari. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah dan terima kasih kepada kumpulan Edu Avengers. Okey, saya ada persoalan berkaitan dengan pemilihan masalah. Yang pertama sekali ialah pasal pemilihan masalah tu, you suggest ada 7 masalah yang telah di suggest lah, kan? Dalam slide nombor 13. Tengok kita belajar dan tengok sama-sama. Slide nombor 13 ada 7 masalah yang telah dikenal pastilah melalui proses brainstorming, kan. Selepas itu terus kepada next slide. Okey, next slide ni isu 1, isu 2, isu 3, isu 4 lagi. Okey, terus you tolak yang lain tu. Maknanya pemilihan masalah tu sepatutnya you kena terangkan dengan lebih jelas lah ketujuh isu. Baru daripada maklumat tersebut kita boleh tolak isu yang 3 tu, yang 4 tu, dan kita boleh pilih 1 saja, 3 saja, kan. Tu sepatutnya data-data bagi semua masalah perlu ditunjukkan lah dengan lebih jelas dan tidak hanya dalam bentuk penyataan lah. Mungkin daripada segi penerangan masalah setiap satu masalah tersebut. Lepas tu risiko atau kesan sekiranya masalah tidak diatasi, data-data yang berkaitan dengan masalah ketujuh masalah tu serta gambar-gambar yang berkaitan lah. Macam tu baru kita nampak jelas lah kenapa you tolak 4 masalah dan hanya pilih 3 masalah. Dan proses berikutnya daripada masalah tersebut kita perlu analisa juga yang 3 masalah tu untuk pilih 1 masalah. So itu adalah cara yang lebih sistematik dan tepat lah. Okay? Itu satu. Yang kedua ialah daripada penetapan sasaran yang daripada 40 kepada 80% tu. So daripada mana asas-asas yang nak justify penetapan sasaran tersebut? Adakah ada kumpulan membuat benchmarking di mana-mana di dalam penetapan sasaran tersebut? Terima kasih kepada juri. Penetapan sasaran 40% itu kita buat daripada pada pemerhatian di fakulti, kemudian ada aduan daripada pelajar-pelajar OKU dan juga pensyarah 40% itu. Kemudian kita jangkakan 80% itu setelah untuk kepuasan pelanggan kita lah. Jadi belum ada kita buat benchmark mana-mana lagi untuk di luar fakulti kita. Kalau kira penetapan 80% tu kena ada disokong oleh data-data atau mungkin kajian ilmiah daripada jurnal-jurnal atau kita punya ketua jabatan untuk pastikan yang penetapan sasaran itulah dibuatlah. Okey, selepas daripada membuat penetapan sasaran tersebut, saya cuba tengok slide nombor 29. Okey. Yang ni yang kuning-kuning tu kenapa kumpulan highlightkan ke? Yang itu macam dia yang terakhir dan dia menjadi pilihan kepada kumpulan berdasarkan verifikasi punca masalah tadi. Okey, dalam rajah tulang ikan isyakawan pertama kita tak perlu highlight. Kalau nak highlight yang terakhir, kenapa yang dekat atas tu masalah berkaitan dengan kaedah tu tak highlight? Sebab tu pun Y terakhir juga. Sebelah kiri atas. Ujung sekali. Patut yang tu pun di-highlightkan juga. Yang kat bawah ni pun perlu di-highlight juga sebab dia adalah Y terakhir juga. Dan sebab tu kena highlightkan. Kalau nak highlightkan betul. Kalau tak dah terperangkap macam ni, kan. And then untuk next slide tu, sepatutnya setiap satu benda yang di-highlightkan tu akan dibuat verifikasi dan validasi. Tapi dalam ni hanya 4 saja faktor yang telah diverifikasi dan verifikasi. Sebab faktor-faktor paling mungkin yang ada dekat tulang ikan tu patut semua telah diverify dan validate. Dan berpandukan kepada sumber-sumber dan data-data yang boleh dipercayai lah atau yang berkaitan lah. Jadi perlu kemas kini dan lihat balik lah yang mana ni, sebab selepas ni terus ada tulang ikan, kan. Ya. Sepatutnya setiap satu
sebab paling mungkin tu kita kena verify and validate untuk memastikan sebab-sebab paling mungkin yang akan boleh kita gunakan untuk membuat cadangan penyelesaian kita lah. Sebab kat situ lagi kuat. Ini kita kira kita hanya ambil 4 saja daripada andaian kita tanpa perlu kita verify dan validate. Betul tak? Ya, sebab nak ringkaskan dokumen. Boleh ditunjukkan secara ringkas, insyaAllah. tapi perlu ada lah. Sebab kita juri pun mendapat dokumen yang sama. Kalau boleh, kalau ada, better tunjukkan supaya kita tak nampak benda tu adalah satu kesilapan atau benda yang kita tinggal untuk buat sesuatu projek. Okey, dan antara lain yang lain tu memang ada, tapi sebelum ni saya dah tegur dekat kumpulan lain. Jadi take note lah dengan tengok balik video yang ada lah. Untuk yang lain-lain tu macam benda yang boleh kita improve daripada segi faedah, kumpulan ni memang ada tunjukkan faedah daripada projek-projek lah. Memang faedah tu ada lah, tapi kalau nak cantik lagi, cuba congkirkan faedah tu daripada semua sudut, daripada segi kos, daripada segi dia punya benefit cost, daripada penyimatan masa, penyimatan orang kata keselamatan dan sebagainya, impact-impact yang terlibat. Jadi kos tu faedah-faedah tu pula nak lagi cantik, you nomborkan faedah 1, faedah 2 setiap satu slide tu supaya juri dapat kira banyak faedah benda ni. Jadi kita bukan setakat buat projek ni untuk orang kata selesai, tapi kita kena tengok dan tunjukkan juga contoh-contoh faedah yang kita peroleh daripada projek. Itu yang orang kata management nak tengok. So tak adalah kira kata kita buat projek tapi faedah hanya satu, tak nampak dengan sepenuhnya. Jadi benda tu kena jelaskan dan kena tunjukkan dalam slide lah. Ya, kami akan buat perubahan sebab data-data dia perlu disokong dengan data yang lebih kukuh dengan daripada benchmark daripada luar juga. Ya. InsyaAllah selepas ini kami akan buat tindakan selanjutnya untuk mengukuhkan kami punya produk. Saya ada banyak soalan lagi tapi saya rasa kemudian lah kan kita bagi peluang yang lain untuk tanya dulu sebab kita pun tak banyak masa untuk soalan. Terima kasih tahniah kumpulan. Terima kasih Prof. Tahniah kumpulan EDU Avengers. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak tanyakan. Pertama sekali berkaitan dengan kos yang disebutkan tadi 146,000. Ada tak siapa-siapa yang mengesahkan kos tu 146,000 itu disahkan? Kita tanya kontraktor lah, tapi kita tak, saya lupa apa. Kita punya bukti, dokumenkan dia. Kalau kita membina bangunan baru dan ataupun kita membina tangga, itu adalah kos daripada kontraktor lah. Pokoknya ada quotation nak ditunjukkan. Itu satu, sebab itu penting bila kita menekankan sesuatu kos, mesti ada pembuktian. Kalau tidak kita boleh cakap 1 juta pun boleh. Tapi penting ada pembuktian mengatakan itu betul. Yang kedua, tangga tu boleh tak digunakan di pelbagai tempat? Kalau boleh digunakan di pelbagai tempat supaya bila dia buat persembahan di sini kita nampak ada satu ruang kan, naik aja daripada situ, jadi itu lebih nampak real kepada juri. Mungkin Prof jawapan itu lebih sesuai untuk kami berikan kepada juru teknikal sebab idea cetusan adalah daripada mereka sebab mereka sentiasa berada di jadi begitu, bila dia tunjuk begitu jadi kita nampak melalui video, tetapi kalau boleh dipraktikkan di depan ni, jadi mungkin juri akan tengok boleh diguna. Itu untuk akan datang lah, bukan hari ni. Maknanya kalau untuk persembahan. Dan last kali saya nak tengok gancat semula. Gancat ni memang penting untuk diperhatikan. Carta perbatuan. Yang depan. Carta perbatuan atau dipanggil gancat. Awal. Slide awal. You punya planning. Perancangan tadi. Ni. Cantik tau. Cantik gancat ni. Kuih lapis. Sebenarnya dia tak boleh macam ni, dia bertindan. Jadi tengok betul-betul gancat ni, perhatikan apa yang telah dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang dia tegur tadi itu. Dia setiap satu step tu dia akan berganjak. Bukan dia, kalau kita baca macam tu maknanya semua berlaku dalam satu masa. Contoh Jun, itulah mengenal masalah, itulah memilih masalah, kemudian panjang. Jadi dia kalau boleh dia pergerakan tu ada, takut macam bertindan tak habis kerja kan. Jadi kita kena faham dari segi itulah dari segi susunan gancat. Walau bagaimanapun saya nampak kumpulan
macam dah belajar lah KIK ni. Ya, dah belajar kan? Dari mana? Saya belajar sikit-sikit daripada saya- kawan-kawan. Ya. Bagus, Saya bagus. ada pertandingan dulu. KIK pernah menyertai lah. Bagus. Dah ada pengalaman. Haji Anwar. Malah panjang. Okeylah, syabas Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Jangan pergi Prof. Oh, belum. Saya bukan Prof, saya pentadbiran ni. Saya jurutera lah, jurutera mekanikal. Jadi kalau buat invention ni saya suka lah. Nanti aku ketawa kamu ya. Okay, so EDU Avenger tahniah, syabas. Petang ni lagi panas. Lagi dalam letih ni kita dihidangkan dengan projek yang lebih berat. Okey, tapi syabas. Pada kumpulan EDU Adventure. Dan saya jawab lagi pantun tadi lah. Lain padang, lain belalang. Okey, lain padang, lain belalang, berguru palang diajar. Lain. Okey. Saya ni kadang-kadang saya orang Melaka. Orang Melaka ni kalau pantun tak boleh tahan lah. Mesti nak terang juga. Lain padang, lain belalang berguru pantang diajar. Sebersalah kalau tak terang agar yang silap harus diajar. Jadi macam inilah. Projek bagus, cuma kredit pada kamulah gunakan Pareto. I want to show you punya measurement pada projek ni. Okey. Anyway, dalam penggunaan Pareto ni saya ingatkan jangan lupa konsep vital few, trivial many. 80-20. Itu sangat penting. Jadi buka balik slide 29, cuba slide 29. Sebab sekejap sikit je. Okey. Nampak dah saja dah okey, tak ada masalah. Okey, saya tegur sikit. Okey, slide 29 ni hati-hati dekat di Cikawa ni. Tadi dia tegur oleh kawan saya. Okey, dalam kaedah-kaedah ni kita betul lah, kaedah Malaysia, persedaran, peralatan, okey. Tetapi jangan sembrono membuat macam banyak tangga. Dekat kaedah tu banyak tangga. There was nothing we can do. Sebab infrastruktur tu sendiri dah ada banyak tangga, nak buat apa? Ada benda yang kita dalam elemen kontrol. Ada yang elemen kita tak boleh buat apa. Betul tak? Dah banyak tangga, nak angkat ke, nak pecah ke tangga tu? Tak. Sebab just mungkin kamu boleh campur dekat ayat tu. Laluan khas tidak strategi disebabkan banyak tangga. Janganlah banyak tangga jadi statement. Sebab macam satu error pula. Nanti pening bagi harta urus harta nak fikir. Apa ni banyak tangga aku pula aku kacau? Kan? Jadi laluan khas tidak strategi disebabkan banyak tangga. Itu je lah. Okey. Okey, betulkan mana statement yang rasa tak tepat, tapi itu yang saya nampak. Okey, then S44, slide 44 pada itu. Slide 44 tadi tu tengok nanti di faktor-faktor ni. Okey, ini syabas pakai sebab dekat ni kita panggil dia lembaran semakan Tak ada nama betul lembaran semakan. Main tulis apa tu? Tiba-tiba kegelapan terkumpul apa benda tu? Itu sebenarnya lembaran semakan. Satu lembaran semakan sebelum orang panggil, lepas tu dah buat Pareto, dah buat projek, nama dia lembaran semakan kedua ataupun selepas. Okey, dekat sini kita pakai konsep vital few, trivial many, 80-20. Okey, data-data yang kamu ambil tu, okey, ini selepas projek, tak apalah, tak kisah. Selepas projek, selalunya biar dia real punya insiden. Kamu lepas buat projek mungkin lepas dah inventor benda tangga tu mungkin kamu bagi dalam 3 bulan. Ada tak insiden berlaku kemalangan ekoran daripada penggunaan tangga tu? Itu yang kamu masuk kan? Kekerapan tu. Kalau tak sempat, kita buat banyak uji cuba banyak berapa kali test macam tadi tu kan. Baru kita tengok kekerapan dia jatuh berapa kali. Faham tak? Sama ada itu short distance, short time. Tapi kalau panjang kita biar dalam 3 bulan 4 bulan. Ada tak ada berlakunya laporan aduan? Okey. Selepas tu yang saya pelik tu macam kata dekat Pareto juga tengok Pareto. Kalau vital few, trivial many ni yang kuning tu represent A, keselamatan pergerakan, betul? Kita mengukur daripada yang tinggi ke rendah. So benda-benda ni tadi exist kat ikan kan? Daripada ikan tadi kita bring out kemari kan? Sebab okey, dia punya isim ni senang formula ni. Kalau kita guna Pareto sebab apa? Punca-punca dekat ikan tu saling kait mengait. Kan? Ada macam saudara mara dia. Kalau settle benda ni semua tersettle sendirinya. Barulah kita boleh pakai Pareto. Kalau tidak, buatlah macam mana? Kutip data nanti
Dia turun, yang ni tak turun-turun. Sebab apa? Dia tak direct kena, dia indirect tau. Okey, jadi kat sini nampak jelas, kuning mewakili A keselamatan pergerakan, hijau mewakili B peralatan sedia ada tidak sesuai untuk OKU. Jadi kamu dah ukur balik, tengok dah turun. Tetapi yang peliknya, gambar kumulatif, kelok kumulatif tu tak turun-turun. Kelok kumulatif tu salah. Dia masih dekat 100 lagi. Mana nampak di undang-undang tu? Faham tak? Dia semua ambil kat bucu-bucu bucu-bucu yang kotak-kotak tu, cantumkan balik, dia should be turun. Mungkin ke 80%. Kalau tidak tak ada meaningful. Pada itu dia data tu. Kelok kumulatif tu penting. Tidak penat kira. Dekat lembaran semakan tu pun tak penuh tu. Tak penuh di pemikiran tu. Okey, betul lah tapi tak penuh tu. That's why nanti kita tambah baik. Okey, then dekat saya nak tanya projek ni bagus, saya tak nampak lagi lah penggunaan tu. Nanti kawan saya tanya ni, dah boleh pakai tangga ni, boleh try tak? Saya kata jangan. Itu kat dia orang kuliah je dia tu. Tangga ni kan sampai senja balik lah. Kan? Sebab kita tak tahu dia punya study on tangga tu suit dengan anak tangga berkaki berapa. Ketinggian jenis design mana kan? Jadi bila nak buat benda tu memang saya perlu faham. Dia suit dengan anak tangga yang jenis macam mana kan? Nak overcome that problem. Okey, tapi saya harap, saya nasihatkan kumpulan supaya jumpa pada JKKP. Jabatan Kilang Jentera untuk ambil safety certification. Kalau kamu masuk lagi next convention, benda ni ada validate by JKKP, selamat. Okey, dan masuk je dah jumpa kompetensi badan untuk mengatakan benda selamat digunakan. And then S854, S54 S54 apa dia? Dia masih makannya. Tapi kenapa yang buat? Cuba tengok. Saya makan. Yang ini saya agak kurang setuju. Sebab apa? Macam observation tau ni. Ini observation ke? Society kan? Society tak. Saya pun tak tahu nak cakap sebab apa. Kamu yang paling cantik kali, Pareto 1 tadi by practicality kamu ambil data dia real time. Real accident, real what happened to the project. Tapi selepas tu pun sama, lepas buat modification improvement, kamu buat Pareto 2 pun berdasarkan pada pemerhatian kamu dengan projek kamu tu. Tiba-tiba kamu dalangkan, masukkan dengan observation. Observation is a very subjective. Nanti dia belaga dengan, kalau boleh observation boleh buat, tapi jangan bentang dalam bentuk Pareto diagram. Tolong. Dia tak akan betul nanti. Dia bukan lagi terang lagi bersuluh, silap. Okey. Okey, itu je. Selamat maju jaya. Projek bagus. Baik, terima kasih Prof. Ada satu pantun untuk Prof. Sirih bertepuk, pinang menari, madah bertitip, penutup bicara. Terima kasih kepada juri kemari untuk mengadili Adventures Edu kita. Terima kasih. Walau-walau pantun tu lah ni, pagi tadi tak ada balik kan malah ya. Terima kasih kumpulan Edu Avengers. Kumpulan yang terakhir saya menjemput kumpulan Willid dari FSKTM. Dipersilakan.
Okay. Alright. Hello. Ada lagi 3 minit. So kalau terus cakap nanti dia akan Auto. 10 minit. Alright. Ada mic dah. Ada je nak mic. Nak bagi dekat Kak Ani ke lah? Hello. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Awatif binti Ruslan. Saya daripada kumpulan We Lead FSKTM-UM, iaitu Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, akan membentangkan projek kami iaitu E-Ilmiah Sistem. Okey, berikut merupakan visi dan misi fakulti kami dan juga objektif fakulti. Dan ini merupakan ahli kumpulan We Lead FSKTM-UM. Jadi fasilitator kami adalah Dr. Harun Nizam dan juga Puan Hanizura yang bersama dengan saya pada hari ini. Ketua kumpulan adalah Puan Nur Hafizah yang tidak dapat bersama kami kerana sedang mengerjakan umrah. Dan ahli kumpulannya adalah saya sendiri, Nur Awatif, Puan Syahidah, Puan Farah, Puan Aziati, Encik Wan Hasanul, Puan Aini dan juga Puan Haryati Masilan. Okay. Ini saya tunjukkan logo kumpulan kami iaitu We Lead. Ada mentor yang bersalut not-not berwarna jingga tu, kita boleh melambangkan personaliti kumpulan kami yang bertenaga, bersemangat, bersikap positif dan juga saling bekerjasama. Okey, mengapa kami memilih sistem E-Ilmiah? Jadi sistem E-Ilmiah ni kami memilih kerana ia merupakan satu sistem yang menyeluruh dan fakulti kami sangat memerlukannya untuk pengurusan projek akademik pelajar tahun akhir di FSKTM supaya kami dapat lakukan tanpa ralat, dengan lebih efisien dan dalam masa yang lebih singkat. Kenapa kami membangunkan E-Ilmiah projek? Jadi pertama sekali untuk menangani perubahan dan evolusi dalam proses dan koordinasi projek akademik pelajar. Yang kedua untuk memperbaiki kekurangan kritikal dalam sistem kami yang terdahulu dalam pengurusan penilaian dan pemakahan projek pemakahan sebelum ni, dan juga untuk penjanaan laporan untuk kegunaan fakulti. Yang ketiga untuk membolehkan pelbagai pengguna sistem termasuklah koordinator, penilai, para pelajar sendiri boleh log in di dalam sistem tersebut. Objektif sistem E-Ilmiah kita ada 3. Yang pertama untuk menggantikan teknologi pembangunan yang lama. Yang kedua untuk mewujudkan sistem pemakahan dan rubrik yang kita boleh configure secara dinamik dan juga fleksibel. Dan akhir sekali untuk mengatasi masalah kekangan paparan yang maklumat yang terdahulu dan juga supaya untuk penjanaan laporan. Okey, penetapan sasaran projek. Projek ini kepada koordinator, pensyarah, pelajar dan pentadbir. Dan kita sekarang projek ini baru di FSKTM-UM. Kita boleh gunakan projek E-Ilmiah ini pada SEM 1, SEM 2 dan juga SEM 3. Jadi memang kita boleh menggunakan sepanjang SEM. Projek ini kita adakan untuk mengatasi kekurangan modul pengurusan sistem yang terdahulu. Contohnya yang sistem terdahulu kita tiada penjanaan laporan. Dan kita juga mengandungi modul-modul pengurusan yang lebih lengkap dan efisien dan membangunkan sistem dengan modul-modul pengurusan projek akademik berdasarkan peranan pengguna sistem. Okey, antara analisis punca masalah menggunakan Ishikawa atau fishbone diagram. Kita ada 6 iaitu untuk punca masalahnya antaranya adalah manusia, proses, peralatan, kaedah, persekitaran dan juga kemahiran. Jadi saya bacakan sikit. Untuk manusia ni sebab antara punca-punca masalah sebelum ni adalah ralat dalam masukkan data dan juga sikap dan tanggungjawab. Why? Ada. Yang ni ada masalah bateri ke? Laptop ni ada masalah bateri ke? Sebab tadi charge full. Oh my god. Wah, kita ada sedikit masalah teknikal. Ada kat sana. Boleh jadi. Tak tahu.
mesti terus ni. Tu dia pergi ambil. Ada dalam beg. On pula. Maaf ya, kita berehat sebentar. Okey. Tadi saya cabut yang bateri full tau. Tak tahu lah. Memang tak ada. Tak ada. Stres dia. Dah lah tengah sini. Susah bawa lah. Tak apa, dia pause. Okey. Esok bawa charger. Okey, saya minta maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Kita akan sambung semula presentation saya. Okey, punca masalah melalui proses ialah pemantauan. Sebelum ni kita lakukan secara manual. Proses kerja yang lebih lama dan juga berulang dan kurang fleksibel. Untuk peralatan, terdahulu kita kena banyak guna kertas. Kita dakwat cetak, pencetak file dan juga ruang simpanan fizikal lah. Okey, untuk kaedah sebelum ni data kita tak lengkap dan kadang-kadang pernah hilang, kita tak ada standard dan simpanan rekod tu bukan berpusat. Untuk persekitaran pula adalah keselamatan data itu sendiri dan juga ruang simpanan fizikal yang memerlukan ruang yang banyak. Dan untuk kemahiran sebelum ni tiada latihan penggunaan sistem untuk pengguna sistem dan juga kebergantungan kepada skill penyelaras atau pensyarah yang menjadi koordinator projek akademik pada ketika itu. Okey, ini adalah paparan sistem kita yang terdahulu. Macam boleh nampak dia punya interface dia tak berapa banyak lah. So kita bangunkan sistem yang baru yang mempunyai modul yang lebih banyak. Okey, sistem terdahulu antara masalah-masalah yang dikenal pasti adalah kekangan capaian kepada pengguna, fungsi yang sangat terhad dan juga kekangan penjanaan dan juga paparan maklumat. Okey, jadi kita cadangkan kaedah penyelesaian untuk masalah yang projek yang lama. Okey, pertama sekali kita mewujudkan modul capaian mengikut peranan pengguna. Yang kedua, kita bangunkan modul-modul yang tidak wujud dalam sistem yang terdahulu dan juga kita bangunkan fungsi-fungsi paparan dan penjanaan laporan. Okey, ini adalah analisis peluang penambahbaikan. Kami menggunakan kaedah SWOT untuk penambahbaikan projek. Yang pertama iaitu kekuatan projek ini lebih tersusun, pengurusan masa yang lebih efektif, efisien dan juga mudah dicapai. Namun kelemahan dia kita memerlukan storage yang lebih besar untuk simpan prototipe dan juga laporan pelajar yang lama-lama. Okey, antara peluang projek ini adalah sistem ni kita boleh gunakan untuk fakulti-fakulti akademik yang lain juga untuk menguruskan projek akademik pelajar dan kita mempunyai peluang untuk dikomersialkan kepada institusi pendidikan yang lain. Antara ancaman sistem ini adalah kebergantungan yang tinggi ke atas sistem dan juga capaian tanpa kebenaran oleh orang luar, iaitu ancaman godaman lah. Okey, cadangan kreatif dan inovatif. Rasional pemilihan projek ini adalah kami bangunkan untuk pengurusan projek akademik pelajar FSKTM yang lebih efisien, pengumpulan maklumat yang lebih interaktif dan juga untuk mengurangkan pembaziran sumber-sumber yang tertentu seperti kertas, pencetakan dan pelaksanaan projek mengikut kitaran PDCA. Okay, plannya adalah penubuhan kumpulan pembangunan, pengenapastian masalah, kita buat analisa punca masalah, cadangan penyelesaian, pembangunan keperluan dan juga semakan. Kami mereka bentuk seni bina keseluruhan sistem itu, pembangunan sistem itu mengadakan prototipe, and then pembentangan dan demonstrasi sistem dan juga migrasi data dan ujian rintis dan kami mengadakan pengujian sistem. Act adalah pembentangan dan demonstrasi sistem, penilaian pengguna dan pengukuran kejayaan projek. Untuk cek, kami mengadakan pemantauan penggunaan sistem, penyelenggaraan dan penambahbaikan berterusan sistem dan juga pelaksanaan sandaran data iaitu data backup. Berikut adalah garis masa projek mengikut PDCA.
ini adalah senarai modul yang terdapat dalam sistem e-ilmiah yang baru. Kita ada 10 modul yang terkandung dalam sistem tersebut. Okey, pelaksanaan sistem baru ini penggunaannya kita telah bermula pada semester 2 iaitu sesi 2021-2022 yang lalu. Keboleh capaian pengguna adalah kepada penyelaras, pensyarah, pentadbir dan juga pelajar. Antara muka baharu ini sangat mudah difahami, mudah dilayari dan juga user friendly. Okey, penyeragaman dan pemantauan projek yang dilakukan oleh pasukan kami ialah kami mengadakan pengujian penerimaan pengguna UAT testing kepada semua koordinator projek akademik sebelum kita gunakan secara rasmi. Dan kami mengadakan pemantauan dan peluang penambahbaikan dengan menyediakan ruang storan terpusat untuk penyimpanan laporan dan prototipe, dan juga kami menyediakan backup copy sistem untuk mengelakkan masalah capaian sekiranya terdapat ancaman yang kita tak jangkalah. Keberhasilan projek. Impak sistem ni kepada pengguna sistem adalah pertama sekali kepada koordinator, pengurusan ni dia lebih pantas, kita boleh masukkan proses markah, kita boleh jana laporan dengan lebih cepat, tanpa ralat dan juga lebih seragam. Bagi penyelia projek adalah sistem ini lebih fleksibel untuk masukkan tajuk projek, untuk mengumpulkan pelajar kepada projek-projek yang tertentu dan juga untuk memantau kemajuan pelajar. Bagi panel penilai, panel boleh menilai dan memberikan komen dengan mudah melalui sistem tersebut secara sendiri. Bagi pelajar, lebih mudah untuk mereka memuat naik dokumen-dokumen projek akademik mereka. Dan bagi pentadbir fakulti, semua keperluan bagi tujuan peperiksaan dan audit kita dapat peroleh dengan lebih efisien. Pencapaian nilai antara impak sistem kepada fakulti dan universiti. Jadi sistem ni kita mempunyai peluang yang tinggi untuk kita komersialkan untuk kegunaan yang sama bagi institusi-institusi pengajian yang lain. Ini adalah paparan halaman utama sistem yang barulah, dashboard. Kita ada role coordinator, head coordinator, boleh memilih bila kita dah log in. Ini projek, contoh projek, tajuk projek mengikut jabatan. Kita ada juga modul monitoring session, boleh masukkan markah. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah kepada kumpulan WeLead atas persembahan satu projek yang kira bagus untuk digunakan. Saya ada komen lebih kepada orang kata susunan terhadap slide lah. Benda ada macam carta perbatuan, PDCA semua, tapi susunan tu kena tengok balik lah. Mungkin sebab projek KIK ni sebenarnya simple je. Yang pertama buat pengenalan. Pengenalan organisasi, pengenalan jabatan dan pengenalan kumpulan. So tu dah settle pengenalan. Kemudian tunjukkan PDCA, tunjukkan carta perbatuan, diikuti dengan senarai masalah yang nak dipilih dan so on lah. Sebab dia projek KIK ni lebih kepada orang kata menurut kaedah QC stories lah. Di mana kita ada step-step dia, di mana bila kita tertinggal step kita akan rasa macam ada kekurangan atau susah nak dapat jawapan. Sebab berdasarkan daripada QC stories tu kita disokong oleh tools atau alat-alat QC yang boleh kita gunakan untuk membantu kita memudahkan projek kita lah. Kalau ikutkan pada urutan yang sepatutnya lah. Tapi benda ada daripada segi konsep tu ada, tapi daripada segi susunan dan pemahaman tentang yang mana nak masuk rumah mana, yang mana patut keluar dulu, yang tu kena perhalusi lah. Okey, saya faham projek ni dah pernah buat dan saya dah nampak ada reason kenapa projek ni perlu ditambah baik. Jadi kategori projek ni adalah projek penambahbaikan lah kalau daripada pemahaman saya lah. Cuma saya nampak modul-modul ada 10 kan, tapi memang sangat bagus, tapi daripada segi persembahkan modul tu kan, maknanya kita nak tunjukkan impact lebih detail lagi lah. Tunjukkan impact, apa beza flow sistem dulu dengan flow sistem sekarang. Okey, yang itu yang sangat menekankan kepada projek-projek yang di bawah projek penambahbaikan lah, macam projek ni lah.
tentang yang tools-tools serta flow project tu. Saya ingat yang saya dah tegur dekat kumpulan-kumpulan yang terdahulu, nanti tengok balik video. Mungkin boleh dicantumkan dan banyak ilmu boleh dapat dari situ dan boleh susun balik projek untuk ke peringkat seterusnya lah. Okey, daripada segi lain tu faedah projek semua rasanya perlu ditunjukkan dengan lebih terperinci lah. Macam mana yang saya dah tegur sebelum ni. Mungkin daripada segi kos, penyematan masa dan sebagainya. Lepas tu boleh dapat feedback. Dan yang paling penting dalam projek ni, satu lagi ialah benchmarking dan sasaran. Selalu saya ingatkan kalau sesuatu projek KIK tu kita tak nampak keberkesanannya kalau kita tak benchmark tempat lain dan kita tak tetapkan sasaran. Apa sasaran projek kita sebenarnya? Bila kita dah jelas dan betul-betul tahu tentang apa sasaran kita, barulah kita cek balik lepas habis projek, adakah sasaran kita telah berjaya atau tidak. Itu yang the beauty of KIK lah. Penetapan sasaran dan kita check back. Sasaran tu adalah berjaya atau tidak. So boleh tengok balik dan kena bandingkan lah. Cuma satu lagi tips yang saya nak bagi lah daripada segi orang kata pembangunan sistem tu. Ada dinyatakan kos projek dalam slide nombor 33 lah kalau tak saya silap. RM999 untuk 2 kali buat projek lah. Tapi bila kita nyatakan kos dia adalah 999 dan sebagainya tu, kita perlu juga disokong dengan data lah. Daripada mana dapat 999 tu atau saja letak saja ke macam mana? Memang kos pembangunan sistem. Memang kos pembangunan sistem. Disokong dengan kalau boleh, kalau kita bangunkan sendiri, mungkin daripada kos pembangunan sistem tu diserap dari kerajaan bayar gaji kan. Tapi kalau boleh, kalau nak tahu kos sebenar pembangunan sistem tu, cuba minta quotation daripada luar lah. Kalau sistem seumpama ni dengan ciri-ciri macam ni, dengan kedalaman modul macam ni, dia punya detail macam ni, apa yang fungsi yang boleh didapati dalam sistem tu, semua kena nyatakan dan kita dapat quotation daripada company luar. Barulah kita dapat yakin bahawa kos sebenar dan kos yang dapat dijimatkan jika kos sistem ini dibangunkan oleh pihak luar. Okey. Slide-slide ni nampak pleasant, tapi kalau ditambah dengan, sebab saya pelik, semua projek yang dibentang hari ni ada gambar ahli kumpulan, tapi you all malu ke apa? Tak ada langsung gambar ahli kumpulan dalam slide. Itulah kami pun tak sempat nak ambil gambar. Tak sempat nak ambil gambar. Okey, tak apa, boleh tambah baik, letakkan gambar yang berkaitan bagi nampak menarik lah. Dan terutama daripada segi susunan slide-slide tu lah. Disokong dengan gambar nampak lagi pleasant lah apa yang you all nak present. Okay. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi ke? Sebab ditanya tu saya bersoal lah. Untuk kesekian kalinya saya nak tengok balik yang you tulis ini, garis masa projek. Garis masa projek yang saya boleh katakan itu sebagai gancat. Cuba tengok semula apa yang dah berlaku dekat situ. Ya, jadi bagaimana yang kita tegur kepada kumpulan-kumpulan lain, ini pun saya terpaksa sebut baliklah. Susun semula gancat dengan kaedah yang betul supaya dia boleh diterima oleh semua juri. Kalau macam ni juri tak boleh terima ni. Ya, jadi itu teguran saya lah. Haji Anwar. Okeylah, syabaslah kumpulan ni. Saya sebenarnya tertanya lah, projek ni sebenarnya memang you do on your own. Tak you bangunkan sendiri ya? Dibangunkan oleh fakulti kami. Saya bukan orang IT tau, saya orang engineering. Cuma nak you are selling you punya work, effort tu tak sampai. Kan? Saya sampai tanya betul ke dia buat ni, kan? Lepas tu, yalah, bila saya bertanya macam tu dalam hati, kacau lah, kan? Tadi harga dia pun macam yang ditanya oleh Josh tadi, saya rasa ragu, tambah ragu. Jadi macam ni lah. Cuba baiki balik, projek ni bagus sebenarnya. Lepas tu, saya tak nak komen sebab kami daripada UiTM, keadaan kami buat integration bersepadu. Tapi ini nampaknya macam fakulti masing-masing ada masing-masing punya wacana. Yang lama punya contoh, tadi kata ada lama, tapi 2 function. Yang ni come up, yang terbaru ada 8 function nak add up kan.
kita upgrade sebenarnya sistem ni. Yang lama tu memang kita dah tak pakai. Tak pakai dah. Memang dah tak pakai dah. So kita pakai yang the latest one punya sistem. The new one lah. Yes. Itulah tadi saya faham tadi macam upgrade. Dia tak upgrade bukan sikit, banyak. Kan? So memang kita jalankan, kita buat model yang baru terus. Okey. Jadi itulah. Kalau boleh kayakan lagi dengan catatan perbatuan tu, tunjukkan benar-benar. Sebab modul yang kata buka slide 26, S26, saya tengok banyak sangat nak dimasukkan. Last S26. This one ke? Slide 26 bukan? Sistem senarai modul dalam ni. sistem ni. Kalau tengok kat sini, punyalah banyak modul, kan? Bukan sikit modul nak masuk ni. Yang baru ni. Pengurusan pengguna, pengurusan tajuk, pengurusan lantikan tumpuan panel, penyedia pelajar, pemakanan rubrik. Mak Datuk banyaknya. Kan? Kalau kita tengok satu benda yang besar, kan? Sangat besar sistem ni. Jadi itulah kata tadi storan. Dia punya storan nanti parking kat mana? Database kat mana parking? Kami park di server fakulti. Fakulti lah. Fakulti kami. Sini tak ada macam server farm data center yang dia tak habis urus kan? Ada server farm? Ada di PTM tapi sebab sistem ni lokal kepada kami, so kami park dulu di server kami lah. Jadi mungkin kena belilah server lain lah. Untuk khas untuk ni server lain sebab banyak besar kan. Jadi tapi memang modul-modul tu memang kami betul buat. Memang ada dalam sistem dan diguna pakailah. Memang perlu, sangat-sangat diperlukan. Ya, betul. Puan aja yang tahu, doktor je yang tahu apa keperluan saya tak kisah, saya tak bertikaikan tu. Sebab saya pakai. Saya tak bertikaikan. Jadi saya harap benda yang ditunjukkan ni, sistem ilmiah ni berjaya lah pada akhirnya. Cuma perbaiki dia punya penceritaan sehingga diguna pakai, yang tak ada masuk elemen kawalan semua. Okey, boleh. Itu je lah. Okey. Terima kasih. Syabas, selamat maju jaya. Terima kasih. Saya ada penambahan sikit. Okey. Dalam pembangunan sistem ni nanti, bila nak buat tu, masukkan juga ERD, DFD, software development tool yang digunakan, database yang buat. Supaya nampak benda tu dia lagi jelas yang benda tu kita buat lah. So benda-benda tu semua memang you all buat sebelum buat sistem. Betul, kan. kita jadi just ada. tunjukkan saja dan keluarkan kita daripada masukkan tu. dalam slide lah so kan. Mungkin boleh buat perbandingan software apa ataupun development tools apa yang you all guna supaya you telah buat satu justifikasi kenapa you guna development tools ataupun database yang digunakan lah. Yang tu nampak lebih jelas dan nampak lebih menarik lah untuk kita persembahkan dalam proses penyediaan projek. Okey. Alright. So itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah kumpulan. Terima kasih kepada kumpulan Wilit. Terima kasih juga kepada semua kumpulan yang telah membentangkan projek masing-masing sebentar tadi. Jadi tamatlah sudah hari pertama untuk program KIK 2022. Tidak lupa juga terima kasih kepada para juri kita di atas komen yang memberansangkan tadi, dan kita akan teruskan program keesokan harinya untuk pembentangan beberapa kumpulan lagi dan diikuti dengan majlis penutup di sesi petang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.